Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Dan kita alhamdulillah telah sampai pada bab yang ke-34 pada minggu yang lalu, berkenaan dan habiskan berkenaan dengan orang-orang yang tidak akan bercakap Allah Ta'ala pada mereka pada hari kiamat nanti. Dan kita kata benda-benda tersebut tak mengeluarkan orang itu daripada iman lagi. Cuma masalah orang-orang tadi ada, kita terangkan itu, kita tak disuruh belah dada orang untuk tahu apa dari segi masalah iman dia. Tetapi kadang-kadang ada benda-benda bahaya yang dimaksud manusia tadi di akhirat nanti. Walaupun mungkin dia ni beriman, ada kepercayaan dan sebagainya, tetapi kadang-kadang iman dia tak boleh menyelamatkan dia. Sebab apa? Dosa yang dia buat tadi. Yang kita kata sampai Allah Ta'ala tak nak tengok muka dia, tak nak cakap dengan dia, tak nak bersihkan dia. Ini actually benda yang berat. Pasal kita sebenarnya faham dalam ikut daripada akidah kita pelajari bahawa masuknya seorang mukmin dalam neraka nanti adalah untuk membersihkan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Dan bahkan bila dia masuk neraka, dia akan dibakar ikut kadar dosa dia saja. Dan after that dia akan dimatikan. Dosa dia dah terbakar habis, dimatikan. Dan lepas tu tunggulah dia kepada rahmat Allah Ta'ala untuk keluarkan dia balik daripada neraka untuk masuk syurga. Itu berlaku. Tapi kita kata dalam masa yang sama, kita kata benda-benda ni perlu dijagalah. Pasal kita kena tahu bahawa untuk mengeluarkan manusia daripada dalam neraka masuk ke syurga nanti adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Kalau nak tinggalkan, ditinggalkan. Kerana itu para sahabat, dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat Nabi itu menangis. Dia menangis bila mana nak mati, dia menangis. Bila dia menangis tu, orang yang ada datang sebelah dia kata pada dia, wahai, dia kata, engkau ni sahabat Rasulullah, bukankah Rasulullah janjikan untuk kau benda sekian, Rasulullah janji macam-macam untuk kau, kenapa kau menangis nak mati? Patut happy lah kan. Dan kita dapat macam kita happy. Tapi tak, dia janji Nabi tadi, dia tahu. Tapi dia kata dia teringat juga Nabi sabda. Dia kata Nabi sabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata, Allah Ta'ala ambil anak-anak Adam ni, digenggam satu genggaman, kemudian dia kata, ini dalam syurga aku tak ambil kira, ini dalam neraka aku tak kisah. Maksud dia ketika nak ambil tu, ambil macam tu je. Dan dia sahabat Nabi ni kata apa? Dia kata, aku tak tahu dalam genggaman manakah aku. Bimbangnya dia. Kita ni kadang-kadang dah macam happy lah, macam takkan lah, dah haji 3 kali, takkan kan. Kita kadang macam tu. Tapi dalam fahaman para sahabat lain. Tu para sahabat macam ahli Badar. Mereka dengar kisah Nabi SAW kata ahli Badar ini Allah Ta'ala mungkin telah ampunkan semua sekali apa yang dosa yang mereka buat. Tapi bila berlaku yang kisah 3 orang yang tak ikut perang sekali dengan Rasulullah SAW, 2 tu ahli Badar, menangis sampai menangis tak makan dan sebagainya kerana ketakutan, bimbang tak diampunkan dosa mereka oleh Allah SWT. Ni beza mereka punya fahaman dengan kita. Jadi dalam masa sama macam kita kata orang dosa-dosa yang kita bincangkan hari itu berkenaan dengan apa sumpah dusta ke untuk lakukan barang ke, ataupun kita bai'ah seorang pemimpin kerana nakkan dunia, dapat dunia kita beri ketaatan, tak dapat dunia kita marah dan juga kita tarik ketaatan kita, ataupun dan juga orang yang yang melakukan barang dia. Ya, okey. Okey. Yang ketiga benda yang last sekali. Dia melakukan barang dia dengan sumpah yang dusta, sumpah yang dusta. So jadi kita kata ada orang yang halang orang ramai daripada lebihan air. Kan dari tempat dia ada telaga keluar air ke, melimpah anak sungai ke, dia sekat tak bagi orang ramai. Itu masalah juga. Jadi secara asasnya itu contoh-contoh mana benda-benda yang dikira dosa dalam Islam, yang sampai kadang-kadang lafaz yang dan Nabi keras sampai Nabi kata Allah Ta'ala takkan bersihkan mereka, actually besar. Kalau dia kata tak pandang dan sebagainya tu, kalau dia kata tak pandang kemudian Allah Ta'ala berikan keampunan lepas tu, alhamdulillah. Tapi ini Allah Ta'ala tak pandang, tak bercakap, dan juga takkan bersihkan. Actually benda tu besar. Kita kena bimbang tajuk ni. Tajuk ni, kesalahan-kesalahan tadi kena bimbang.
Jangan kita ambil mudah, kerana Nabi janjikan dengan tidak akan diberikan pembersihan tu, itu adalah benda bahaya. Baik, sambung hari ini insya-Allah bab ke-35. Bab ke-35. Bab man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi. Bab man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi. Bab sesiapa yang membunuh dirinya, bi syai'in dengan sesuatu, udziba bihi, dia akan diazab dengan apa yang cara dia bunuh diri tadi, cara dia bunuh diri dia. Kalau dia bunuh diri dengan apa sekalipun, maka itulah cara dia akan diseksa dalam neraka nanti. Mana dalam neraka nanti ada seksaan yang khas Allah letakkan untuk orang penzina, ada orang makan rasuah, ada orang yang makan riba, ada sekian. Tapi bagi seorang yang membunuh diri, dia punya cara hukuman dia nanti adalah cara di mana dia mati bunuh diri dia. Macam mana dia bunuh diri dia kalau masuk naik bangunan, maka di neraka nanti akan adalah untuk dia tempat untuk dia terjun dalam neraka nanti. Mana jadi lemparkan dia di tempat tinggi juga. Kalau perut dia dia tikam dengan pisau, macam itulah keadaan dia. Kita akan baca lepas insya-Allah. Ini dan ini ada tajuk berkenaan dengan tajuk tajuk masalah kita kata orang bunuh diri kafir kan, mati kafir kan. Kita akan bincangkan sekarang insya-Allah. Masalahnya ada orang confuse berkenaan adakah orang mati bunuh diri ni terkeluar Islam atau tidak. Baik. Hadis ke-85. Hadis ke-85. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhallada fiha abada. Wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhallada fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannama khalidan mukhallada fiha abada. Hadis ke-86. Wa an Thabit bin Dhahhak annahu baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarati. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin bimillati ghairil Islam kadiban fahuwa kama qala wa fi riwayatin muta'ammida wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamati wa laysa ala rajuli nadhrun fi syai'in la yamlikuhu wa fi riwayatin wala'nul mu'mini kaqatlihi wa fiha wa man idda'a da'wa kadhibatan liyastakaththara biha lam yazidhu Allahu illa qillatan wa man halafa ala yamini sabrin fajiratin wa man halafa ala yaminin fajrin sabiratin wa fi ukhra
wa fi ukhra, wa man dhabaha nafsahu bi syai'in, wa man dhabaha nafsahu bi syai'in dhubiha bihi yaumal qiyamati. Dhubiha bihi yaumal qiyamati. Hadis yang ke-87. Wa an Jundub ibnu Junadah, Jundub ibnu Junadah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan mimman kana qablakum kharajat biwajhihi qarhatun falamma adathu intaza'a sahman min kinanatihi fanaka'aha falam yarqa'u ad-damu hatta mata qala rabbukum qad harramtu alaihi al-jannah baik, ingat balik baik. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah anhu, qala, beliau berkata, Abu Hurairah tu nama dia siapa? Nama dia dipercanggahkan, tapi nama yang sering dipakai adalah yang sering disebut para ulama, Abdurrahman bin Sakhr. Bin Sakhr Sadkhara, Abu Hurairah. Tapi nama gelaran dia lebih terkenal lah. Banyak orang terkenal gelaran lebih daripada nama dia. Nama dia lebih terkenal. Macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun macam tu juga. Nama dia Abu Bakar tu gelaran dia. Nama dia bukan nama Abu Bakar. Nama sebenarnya. Ada orang kata Abdurrahman bin Quhafah, wallahu taala alam. Tapi yang pentingnya percanggahan nama tadi tak penting. Kita tahu siapa dia. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin. Man qatala nafsahu bihadidatin, man siapa yang membunuh dirinya bihadidatin, dengan besi. Actually hadidah, lafaz yang datang dahulunya digunakan untuk senjata. Senjata, maksudnya senjata memang zaman Nabi dahulu senjata tu banyakkan adalah besi. Dan zaman kita pun kebetulan senjata pun masih lagi besi juga. Ni yang dikatakan apa, Nabi kata utitu jawami'il kalim, aku diberikan apa, himpunan perkataan. Maksud dia apa Nabi lafazkan pada zaman Nabi SAW dahulu, akan sampai pada kita benda tu masih lagi digunakan dengan pengertian yang sama. Dia tak gunakan benda lain. Jadi apa kita kata macam apa, besi yang dimasukkan tadi adalah senjata. Maksud dia kalau dekat zaman dahulu pisau, zaman sekarang pistol lah. Pistol lah, dia akan tembak lah, dia akan terus-terusan. Mana barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi, bihadidatin, fahadidatuh, maka besi dia tu atau senjata dia tu fi yadihi, akan berada pada tangannya. Yatawajja'u, yang dia tikam, yatawajja'u, dia menikam. Yatawajja'u, yang dia menikam, bihi, dengannya, dengan senjata berkenaan, biha, dengannya, fi batni, pada perut dia. Kalau dia kata dia ke atas lah, di mana tempat dia ni, pasal hadis satu lagi datang, dia akan dihukum dengan cara dia bunuh diri dia. Kalau kelalengan lah. Fi nari jahannam, dan neraka jahannam. Dan neraka jahannam nanti khalidan mukhallada, berkekalan. Fiha, dalamnya abada, selama-lamanya. Yatawajja'u tu maksud dia maksud dia yat'unu, maksud dia menikam. Yatawajja'u maksud dia yat'unu, ta'ana, maksud perkataan ni ta'ana, ta'ain nun, ta'ana, tikam. Dan apa itu yang sering digunakan, dan disebut kat sini khalidan mukhallada tu adalah satu lafaz yang inilah yang di sini yang tajuk, kenapa timbul tajuk mereka ni kafir ni kat sinilah. Khalidan mukhallada, berkekalan di dalamnya abada. Zahir pengekalan akhirnya ada pengekalan orang yang yang buat benda ni, kekal ni tadi, tidak ada terputus langsung. Zahir lafaz Nabi kata khalidan mukhallada fiha abada. Lafaz tadi memberikan gambaran bahawa orang tu akan berterusan tikam, kemudian mati tikam lagi, tikam berterusan dalamnya selama-lamanya, abada. Jadi sekarang ni benda ni dibawa, para ulama kata dibawa kepada tajuk kalau sekiranya dia rasa benda tu halal. It's one thing. Kadang-kadang ada orang tu dia tak rasa benda tu halal, tapi dia tidak ada mungkin tekanan teruk sangat sampai dia lupa agama dan sebagainya, dia tak rasa halal pun,
Dia tahu dia berdosa, tapi dia buat juga. Ini tajuk yang lain. Tapi yang macam kita bincangkan sejak hari tu lagi, banyak benda-benda yang kita kata bersalah, yang dosa dalam Islam ni, berbalik pada yang kita kata boleh menyebabkan orang tu kufur adalah bila dia kata halal, benda yang telah haramkan. Pasal ni ada tajuk pasal dalam hadis Nabi SAW, hadis Muslim, berkenaan seorang lelaki zaman hijrah dahulu. Mungkin dia lagi sebut kot. Kalau tak sebut nanti saya sebut kemudian lah. Lalu cerita dia, seorang lelaki ni dia pergi hijrah. Lalu kemudian dalam hijrah tadi dia sakit ke, dia tak larat pindah ke Madinah, dia tak larat. Waliyadaihinya wali yadaihi. Sekejap, dia lafaz pasal lelaki ni, dia actually dia mati bunuh diri. Dia bunuh diri. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis nombor 116. Dia kisah dia, okey, nama lelaki berkenaan. Dia kata daripada 116. Ya, buka kot depan supaya ni sikit yang kata tak nampak pula. Dia pasal lelaki ni, dia pergi dalam hadis ni, dia nampak saya baca Dia kata apa? Dia kata daripada Abi Zubair, Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah, bahawa Tufail ibnu Amrin Ad-Dausi, atan Nabi SAW, datang jumpa Nabi SAW. Tufail ibnu Amr Ad-Dausi datang jumpa Nabi SAW. Faqala, okey, hadis ni dia kata apa? Lelaki ni Tufail bin Amr Ad-Dausi ni datang atan Nabi SAW, datang jumpa Nabi SAW. Faqala, lalu dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal laka fi hasin wa man atin. Okey, dia kata, ya Rasulullah, kau nak tak perlindungan? Dia actually dia ni nak beri pada Rasulullah SAW perlindungan. Ni Ad-Dausi, Tufail bin Amr Ad-Dausi ni, dia nak bagi pada Rasulullah SAW satu perlindungan. Macam zaman dulu kan, macam orang tu bawa jagaan saya, dia macam itulah. Jadi lelaki ni dia tawar pada Nabi SAW untuk jaga Nabi, pelihara Nabi SAW di Mekah lagi. Dan dia katakan dausin fil jahiliyati. Jadi dia kata dia ni adalah satu perlindungan ataupun satu kubu. Dia tawar kepada Nabi kubu ataupun tawar perlindungan untuk Nabi yang dahulunya untuk Bani Daus, untuk kabilah Daus ni ada zaman jahiliyah dahulu benda berkenaan. Lalu fa'aba dzalikan Nabi enggan nak terima daripada dia. Mungkin kerana benda tu ada syarat ke, wallahu alam, tapi Nabi tak terima. Dan bahkan ini juga yang lafaz digunakan oleh dalil sebagian para ulama, tidak mengambil bantuan daripada orang kafir dalam masalah penyebaran Islam dalam keadaan tertentu macam ni kan, tak dibenarkan. Don dalil dengan hadis ni. Bila Nabi tak terima, orang tu punya protection nak beri pada baginda SAW. So mungkin orang tu nanti akan dapat nama lah, ataupun ada orang tu, separuh tu kabilah dahulu, dia katakan Nabi, kami tolong kau tapi dengan syarat kami jadi penguasa lepas kau tak ada. So Nabi tak terima benda berkenaan. So jadi kisah ni Tufail bin Amr ni tadi, dia tawarkan Nabi tolak, Nabi reject. Mana protection ni nak bagi, Nabi tak nak terima. Lepas tu dia kata apa? Dia kata jadi fa'aba dzalikan Nabi SAW, lalu Nabi enggan perkara berkenaan. Lillazi zakharallahu, kerana apa? Kerana apa yang telah simpankan lil ansar, untuk golongan Ansar. Kalau tidak Nabi terima. Tapi Nabi dijadikan orang Ta'ala tak terima apa yang dia tawarkan, sedangkan Nabi ketika tahun berkenaan tawarkan diri kepada semua kaum. Tapi Nabi tak nak terima apa yang dia nak bagi. Sebab apa? Sebab Ansar akan datang untuk ajak Nabi ke Madinah. Ini apa yang Allah Ta'ala simpankan untuk Nabi lah. Ini berdasar pada apa yang Jabir bin Abdullah ceritakan. Jadi mana Ansar datang, Nabi terima. Yang dia bagi, Nabi tak nak ambil. Ini pilihan Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi untuk terima atau tidak. Kita kata, jadi Nabi tak terima kerana apa? Lillazi zakharallahu lil ansar, kerana bagi apa yang Allah Ta'ala simpankan untuk orang Ansar. Falamma hajaran Nabi, maka bila berhijrah Nabi SAW ilal Madinah, ke Madinah, hajara ilaihi Tufail. Tufail bin Amr, the same guy, hijrah juga. Dia masuk Islam, dia hijrah juga. Wa hajara ma'hu rajulun min qaumihi, dan berhijrah bersama dengan dia seorang lelaki di kaum dia. Fajtawul Madinata, lalu mereka datang masuk Madinah. Famaridha, lalu lelaki berkenaan sakit. Dia ada guy itu sakit. Fajazi'a, dan dia rasa hampa dan sebagainya. Kadang-kadang manusia ni sakit, dia putus asa dan macam-macam lah. Okey. Fa akhadha masyaqqisa, lalu dia ambil gunting, okey. Fa qata'a bihi baramijahu, dia potong urat dia. Dan dia mati. Fa syakhabat yadahu, lalu dia ni tangan dia hatta mata, sehingga dia mati.
Fara'ahu Tufail. Lalu Tufail bin Amr yang tahu apa Nabi tadi, mana lelaki berkenaan berhijrah bersama dia, tapi lelaki tu mati bunuh diri. Pasal sampai Madinah dia tak sesuai cuaca Madinah, dia mati, dia sakit, tak tahan sakit, dia bunuh diri. Okey. So jadi Tufail bin Amr lepas tu lihat dia fi manami, dalam mimpi dia. Fara'ahu hayatuhu hasanah. Dia nampak dalam mimpi dia lelaki ni rupa elok. Wara'ahu mughattiyatan yadai, tapi tangan dia macam berbalut. Okey. Faqala lahu, jadi berkatalah Tufail bin Amr pada lelaki berkenaan, ma sana'a bika rabbuka, apa Tuhan kau buat pada kau? Qala, berkata lelaki berkenaan, ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dia ampunkan aku dengan sebab hijrahku kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Tufail bin Amr kata lagi, mali araka mughattiyan, apa hal aku nampak engkau ni berbalut tangan? Dia kata, qala, dia kata, qila li, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsadta, kami takkan elokkan untuk engkau apa yang kau rosakkan. Kau rosakkan sendiri tangan kau kan? Kami takkan baikkan. Kau taklah kata yang tu, mana tak dibaikkan. Faqassat Tufailu ala Rasulillah. Lalu Nabi SAW, Tufail bin Amr ni cerita pada Nabi SAW kisah tadi. Faqala Rasulullah SAW pun bersabda, Allahumma, ya Allah, waliyadaihi faghfir, dan untuk dua tangan dia ampunkanlah juga. Untuk dua tangan dia ampunkanlah juga. Ni kata-kata siapa? Rasulullah doakan untuk dia macam tu. Jadi hadis ni kita akan baca nanti. Cuma kita kata nak kena ingatkan pasal dalam apa, supaya kita faham betul-betul. Pasal kita duk biasa dengar, kalau sekiranya apa, bunuh diri, kafir, kan, berarti lah keluar Islam dan sebagainya. Tapi dalam perkara ni kena tahu bahawa ada batasan. Pasal ni milik Allah Ta'ala untuk mengampunkan atau tidak. Kita hukum dengan zahir, tapi Allah Ta'ala ampunkan dia, tu hak Allah Ta'ala. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala berikan ke taubat, terpulang. Itu terpulang pada dia, terpulang pada Allah Ta'ala semata-mata, bukan pada kita. Kita hukum dengan zahir, zahir saja. Jadi dan maksud dia kata, kalau sekiranya orang tu merasakan halal perkara tersebut, dan mana siapa yang memang iktikad untuk itu percaya bahawa membunuh diri ni boleh menyelamatkan dia atau sebagainya, maka dia kafir. Dia adalah kafir. Siapa kata halal, maka kafir. Adapun barang siapa bunuh diri dia dalam keadaan dia tidak merasakan halal, tak benar berkenaan, dia tahu tak halal. Macam ada orang kan, aku tahu tak halal tapi macam tinggal semayang. Ada orang, apa pasal suka hati aku tak? Okay. Itu masalah lah. Yang kita kata yang jasa halal tu, ada yang kata, kita kata dia tahu dia salah. Kadang-kadang ada seorang tak tutup aurat, dia kata tahu saya salah, tapi dia macam tu lah. Dia masa tapi panggil. Dia tapi tadi dalam keadaan dia tahu dia bersalah. Orang tadi tak keluar dari Islam. Tak keluar dari Islam. Jadi macam orang tadi, kalau dia bunuh diri dia dalam keadaan tidak merasa halal, maka dia bukan kafir. Bahkan boleh untuk diampunkan dia ni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya akan datang dalam bab berikutnya. Hadis yang kita baca ni akan datang, yang tadi kita baca tadi, akan datang dalam bab berikutnya. Itu Tufail bin Amr cerita tadi. Dan pada berkenaan orang yang potong urat tangan ni sampai dia mati. Itu kisah sahabat Nabi tu. Mana yang datang dalam hadis Ubadah bin Samit pun telah lalu, dah ada Ubadah bin Samit. Dalam hadis nombor 23 itu ada, kita bincangkan. Okey. Dan lain lagi dan lain lagi ada hadis yang lain. Jadi maksud dia benda tadi, kalau orang pasal orang dalam kisah tadi ada keampunan untuk orang berkenaan. Mungkin kerana bukan dia rasakan benda itu halal. Tapi kalau orang kata dia rasa benda itu halal, masalah. Okey. Dan boleh juga dikenaki dengan hadis Nabi tadi, sabda baginda, dengan Nabi kata khalidan mukhallada fiha abada. Maksud dia dengan apa, berkekalan dalamnya selama-lamanya, memanjangkan tempoh. Untuk panjang kita, pasal dalam Islam ni kadang-kadang penggunaan benda lama tadi, abad tadi actually kita gunakan untuk berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun sebenarnya. Tapi abad juga maksud dia selama-lamanya. Macam lama sangat. Macam takkan berhenti. Dia tempoh tadi memanjangkan tempoh. Jadi maksud dia kemudian lepas dia tempoh yang panjang tadi, dia akan keluar daripada neraka, dan termasuk di kalangan orang yang akhir keluar daripada neraka, dari kalangan ahli tauhid. Ahli tauhid nanti akan keluar ikut kadar iman dia banyak mana. Ada yang iman besar biji tamar, ada besar gandum, ada besar separuh biji tamar, ada besar gandum, ada besar separuh biji gandum. Betul, ada yang lain sekali apa? Sebesar zarah. Yang kita tepuk ni kan, nampak abuk keluar, besar tu iman dia. Pun ada yang Allah Ta'ala berikan keampunan, kadang-kadang Allah Ta'ala lepaskan mereka daripada neraka. Cuma kena ingat, yang kita sampai jadi murji'ah. Tahu murji'ah? Dan masyarakat kita sekarang timbul fahaman ni tadi. Dia kata iman dah ada, penting, tak ada masalah, kita akan lepas, InsyaAllah dia kata. Jadi kadang-kadang ada orang masyarakat kita ni, dia tak nak solat, tak nak sekian, dia kata insyaAllah akan ampunkan dan akan lepas.
Dia benda ni bahaya. Sebab apa tahu? Sebab kita kata, bila Allah Ta'ala kata diampunkan, siapa yang dia nak. Siapa yang dia nak. Bukan semua orang akan lepas suka hati. Maksud dia, jangan kita salah faham. Ni kan konsep ni kadang kita ni pasal take for granted kita masuk Islam ni sebab mak bapak kita. Bukan sebab kita tahu Allah Ta'ala la ilaha illallah tu bukan kita tahu pun. Faham tak? Kita pasal kita masuk Islam atau kita Islam ni sebab abah kita Islam, mak kita Islam. Kalau kita abah kita bukan Islam, mak kita bukan Islam, soalan, adakah kita akan Islam? Saya tanya soalan ni pada kat masjid kan. Semua tersenyap, tak berani jawab. Memang jawapan dia betul lah. Jawapan dia adalah belum tentu saya Islam. Betul tak? Jadi sekarang ni bila kita dah take for granted lafaz tadi kerana taklid dan sebagainya, kita kata Allah Ta'ala dengan ihsan dia beri pada kita satu kemudahan untuk beriman. Tapi kadang-kadang manusia ni take for granted tak nak belajar, tak nak tahu kan, dia tak ada rasa apa besar nak belajar tentang agama. Bahkan kalau orang Islam yang dapat hidayah tu, sampai apa yang kita jumpa tu ada sanggup tinggal harta, tinggal sekian untuk sanggup pergi belajar, nak tahu apa Allah Ta'ala nak daripada dia. Tu beza. Pasal dia rasakan Islam tu, iman tu inilah yang lebih besar daripada pun yang ada depan mata kita. Kadang kita nampak benda tu macam alah, dah ya Allah dah pernah sujud. Pernah sujud lepas kot. Lepaslah kot. Ni mazhab kot masalah. Banyak yang mazhab, Dia jadi benda ni bahaya sebenarnya. Pasal benda ni akan bawa kita lupa untuk berusaha. Bahkan manusia ni memang kita tak nafikan. Ada orang tu kadang dia jalan kebaikan dia payah sangat. Nak pergi buat ibadat sakit badan. Buat maksiat sihat afiat. Kan? Ada orang saya jumpa. Nak suruh buat kebaikan tu payah sangat. Ada je halangan. Kita ajak dia pergi sekian-sekian, dia tidur. Dia tak nak. Tapi bila ada orang tu pula, kita ajak dia buat jahat, punyalah mudah. Tiap-tiap hari mudah. So jadi konsep kadang-kadang ada manusia ni macam tu. Allah Ta'ala berikan kepada dia kemudahan dan kesusahan untuk kehala situ. Jadi memang dari segi asasnya Allah Ta'ala mungkin kurangkan ujian, lebihkan ujian bagi manusia tadi ikut kadar kehendak dia. Dan mungkin ada manusia ni malang, jadikan malang malang macam malaikat tulis kan, dia akan dapat ujiannya amat berat. Ujian bukan ujian yang kita kata macam kesengsaraan, kesusahan, kepayahan. Maksud dia akan banyak ditimpa dengan ujian musibah mengajak dia masuk neraka. Bahaya. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia masuk neraka dalam keadaan dia tak beriktikad, seronok, suka dengan benda berkenaan, insya-Allah Allah akan ampunkan. Tapi insya-Allah juga Allah tak ampunkan. Faham tak? Pasal dia dah diberikan segala. Pasal apa tahu? Dia yang macam kita Muslim ni, kita dah one step above orang-orang yang lahir anak bukan Islam. Kita yang lahir anak sebagai anak orang Islam ni, kita lahir anak orang Islam ni, kita nampak bapak kita solat sejak kecil lagi. Ada pun orang bukan Islam tadi lahir macam di tengah-tengah India. Anda tengok yang satu kumpulan ni yang dekat yang dalam tu dalam video tabu yang National Geographic tu, yang dia makan tikus tu. Bukan channel tayang tu kan? Cerita tu. Dia dalam National Geographic tu, nama episod dia The Untouchable. The Untouchable. Mana kumpulan manusia yang dianggap kotor dan sebagainya. Dia makan tikus. Dia duduk dalam keluarga dia besar lahir, anak dia kerja tangkap tikus juga. Kari tikus tak tu? Iya, carilah. Dia bakar dulu, dia buang bulu dan sebagainya. Lepas tu kaki dia kunyah-kunyah, dia potong nyok-nyok, dia makan. Ya, benda tu kita tengok sendiri apa benda ni. Orang macam ni kan lahir dia masuk pekan orang baling batu. Dia tak ada masuk pekan. Mana bila masa akan dapat hidayah sebenarnya? Kan? Mana bila masa dia akan dapat hidayah? Kalau ikut logik akal kita, kan? Tak boleh, tak patut dia kalau dia masuk neraka, macam tak patut. Sebenarnya Allah Ta'ala Maha Adil. Walaupun dia lahir dalam keluarga macam tu, Allah Ta'ala beri hidayah sebenarnya. Dia tengok depan mata dia, cuma dia sini tak nak lari daripada suasana tadi. Nak kekal dengan keadaan tersebut, maka kekallah dia kat situ. Dan kebetulan agama dia pula mengiyakan benda tersebut, kasta-kasta tadi. Kasta sekian. So dia terima untuk redha benda berkenaan, maka salah dia lah. Tapi yang penting sekali yang kita tak faham, bahawa dia orang macam tu, bandingkan kita yang lahir anak Muslim, anak seorang Muslim, one step above kita ada. Tapi kalau dia, orang macam tu masuk Islam, dia sanggup tinggalkan segala untuk belajar Islam. Kita ni kadang lahir anak Muslim, kan, take for granted, kan, tunggu pencen, bukan sini, tempat lain, kan, betul tak? Masalah kita kata kita tak nampak Islam tu sebagai benda mesti dipelajari, wajib. Sedangkan Nabi kata talabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin, kan, wa muslimatin, menuntut ilmu tu fardu kata Muslim, lelaki dan wanita. Sebab apa? Sebab benda berkenaan tak boleh lari, kena belajar. Bahkan itu sebab kenapa nanti di akhirat tak ada alasan untuk seorang tu kata saya tak tahu. There's no such thing. Bahkan semua orang di akhirat nanti hatta ahli neraka pun, macam kita belajar dalam manhaj taqi, dia kata apa? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dahulu mendengar dan kami dahulu berfikir, kami takkan jadi ahli neraka. So ini adalah benda yang Allah Ta'ala letakkan.
Tidak tahu bukan alasan. Ini sekali jelah, seminggu okey lah, 1 week, 2 week quite okey lagi, 1 month tak apa, ampun lagi. 30 tahun tak tahu langsung, gila apa? Kan? Faham tak? 30 tahun tak pernah nak tahu. Tak pernah nak tahu. Tak tahu kenapa. Kan apa benda? Entah tak tahu. 30 tahun tak ada masa langsung nak mengetahui apa yang Allah Ta'ala nak dari kita. 30 tahun. Contohnya 30 tahun lah. Kan? Tunggu sakit kan? Dah sakit baru dari hospital, baru masa nak baca kan? Tak boleh. Kena faham dia ni. Pasal kita kata, kerana ada yang akan keluar daripada neraka nanti di kalangan ahli tauhid. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan jangan jadi murjiah yang kata janji dan lafaz syahadah, pernah sujud sekali, insya-Allah lepas. Benda ni bahaya. Menyebabkan orang tu tak nak beramal. Ni masyarakat kita sekarang ni banyak gigi kes. Kadang nampak orang muda, kadang tak solat, tunggu kahwin. Kadang tak solat, kenapa? Tunggu dapat anak. Ada. Kan tak pakai tudung kenapa? Sebab tak kahwin lagi. Kan dia jadi macam gap. Seolah macam dia rasa tak mati terlambat lagi. Seolah macam sempat bertaubat lagi. Tempat taubat pun tak apalah, kena bakar dulu. Macam dulu ada orang jumpa saya kata, ustaz tak apalah, ustaz bagus. Ustaz ni masuk neraka, syurga terus. Saya ni masuk neraka dululah. Kan nanti dia suka-suka hati dia. Jadi ingat kena neraka tu macam abah dia punya ni. Ingat dapur apa, tukang masak apa. Ingat saya singgah aje. Ini pasal benda tu fahaman yang berlaku pada Bani Israel. Mereka kata apa? Dan surah Baqarah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, takkan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Dalam hadis Nabi ada sebut benda sebut. Mana ahli tauhid akan dikeluarkan. Allah kata kul attakhudum indallahi ahdan. Kata Muhammad, kamu ambil janji dengan Allah Taala ke? Kamu janji ada Allah Taala janji kamu? Ada. Agreement tulis berapa hari je ada? Tak ada. Mereka tak ada by person. How can you say that? Pasal kita dalam golongan Muslim ni, kita belajar berdasarkan akidah kita, nak keluar daripada neraka tadi, kalangan ahli tauhid, yang Allah Ta'ala nak saja. Bukan itu sebab kenapa yang timbul tajuk sahabat tu nangis. Saya dia kata Allah Ta'ala ambil satu genggaman, anak-anak Adam ni, dia ambil satu genggaman, dia kata ini dalam neraka, aku tak kisah. Ini dalam syurga, aku tak kisah. Dia kata aku tak tahu dalam genggaman mana satu aku. Menjejeh air mata dia nak mati. Yang kita ni tak kisah. Tak apa, ustaz kata tak apa, dia kata. Ni bahaya kena perhati balik. Dan ini sebenarnya berjalan pada dalam permisalan orang Arab dalam masalah. Orang-orang Arab dahulu menggunakan perumpamaan. Dia kata, khaladallahu mulkak. Semua Allah kekalkan kerajaan kau. Bukan maksud dia supaya kau tak mati langsung. Bila jumpa raja tu, kita kata, khaladallahu mulkak. Semua Allah kekalkan kerajaan kau, atau kekalkan kesihatan kau. Bukan maksud dia supaya dia tak mati langsung. Kan? Tak sakit langsung. Tak ada masalah. Maksud dia, kekal lah. Wa abada ayyamak. Semua Allah kekalkan, atau teruskan hari-hari engkau, penguasaan kau, maksud dia. Okey? Ataupun orang tu kata, wala ukallimuka abadal abidin. Aku takkan bercakap engkau selama-lamanya. Abadal abidin. Ini digunakan. Wala dahra dahirin, dan juga tidak ada sebanyak masa takkan cakap engkau. Tapi benda tu tadi bukan maksud dia apa? Kekal. Maksud dia tempoh yang panjang digunakan. Dan maksud dia orang tu berniat untuk tidak bercakap pada kawan berkenaan setelah satu tempoh yang panjang. Dia nak cakap tapi lepas tempoh yang sesuatu tempoh. Macam kita kata pada raja tadi, kekalkan kerajaan, mana kau dia supaya lepas matilah. Tapi kekalkan selama-lamanya kau hidup macam tu. Dan apa? Okey, dan ini apa yang berjalan dalam apa penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab. Ini adalah penggunaan yang biasa. Abadal abidi. Macam Nabi kata, khalidan mukhallada fiha abada tadi, kena dengan penggunaan biasa. Maksudnya pasal kita tak nak lagakan hadis tau. Laga hadis ni kata lepas, hadis ni kata tak lepas. So mana satu betul? Tak, bukan satu betul. Macam mana kefahaman ni kita kena relatekan. Mana kekal bagi orang yang selama-lamanya, takkan keluar langsung bagi orang yang mengatakan halal. Tak kekal bagi orang yang tak kata halal. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ada bebaskan di kalangan ahli tauhid nanti, insya-Allah. Bagi sesiapa yang dapat pembebasan tadi. Dan kita harap semua jangan sampai kita masuk neraka dahulu baru masuk syurga. Kerana tak darat kita sebenarnya. Bahkan benda tadi bukan angan-angan cerita-cerita kita. Tak tahu, tapi pakcik-pakcik ni jumpa dulu, angan-angan dia ada macam tu. Tak apalah, awak masuk syurga dulu, nanti pakcik masuk neraka dulu, nanti pakcik datang ikut, dia kata kemudian. Suka hati dia je. Dia ingat apa? Dia ingat apa benda tu boleh lepas suka hati. Bukan. Pasal benda tu terpulang pada belas ihsan Allah Ta'ala pada kita. Kalau dia belas kasihan pada kita, rahmat Allah Ta'ala kena kepada kita, dia nak pandang kita, then actually akan datang pada kita apa? Keampunan tadi. Tapi kalau dia kata tidak dibersihkan di dosa tadi, pasal masuk neraka, dibersihkan, dia keluar.
Tak bersih-bersih. Macam kumpulan yang awal tadi, Allah Ta'ala kata, tahan air, tahan sekian, sumpah dusta dan sebagainya. Yang orang tua yang berzina, dan raja yang penipu, dan orang miskin yang sombong. Semua tu tadi kita kata yang Allah takkan pandang, takkan cakap, takkan bersihkan. Ni bahaya dia. Takkan bersihkan. Pasal dalam tajuk ni, kalau Allah Ta'ala bersihkan kita dengan pembakaran api neraka, kita keluar. Tapi kalau tak dibersihkan, so kita tak tahu dalam mana, kumpulan mana. Sebab kenapa dalam seorang mukmin ni, dia kena dua. Ada bimbang, ada harap, ada bimbang. Dua-dua sekali. Harap Allah Ta'ala ampunkan kita, bimbang Allah Ta'ala takkan terima kita. Bimbang tu ada. Kebimbangan ada, harap pun ada. Okay? Bukannya terus tolak terus. Bukan aku tidak layak untuk syurga-Mu. Aku tak tahan, tak buang semua sekali. Tak, aku nak syurga-Mu ya Allah. Walaupun tak layak, aku nak juga. Itu Nabi kata kalau nak minta syurga, walaupun kita tak layak, kita minta syurga Firdaus yang tertinggi. Ikut-ikutkan nak layak, kita mana kita layak sangat, kan? Kadang-kadang apa solat pun kita tunggu-tunggu, kejap lah, kan? Macam kita kata benda berkenaan berlaku, tapi secara asasnya memang kita kata Nabi suruh minta yang tertinggi, minta yang tertinggi. Walaupun kita mungkin tak layak, tapi bukan diajarkan kita, ya Allah aku tak layak untuk syurga Engkau. Siapa kita nak menentukan? Kan layak atau tidak tu milik Allah Ta'ala. Kan kita disuruh apa? Ikhlaskan ibadat. Layak ke tak layak terpulang pada Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita buat amal ibadat banyak pun belum tentu layak lagi. Amal kita banyak kan, solat malam, buat puasa selang sehari, still belum tentu kita layak. Kelayakan tadi bukan masalah kelayakan di sisi kita. Kita tak berhak untuk kata aku layak atau tidak. Faham? Okay, baik. Dan dia kata apa? Yang kedua adalah orang yang wa man syariba summan, dan barang siapa yang minum racun, faqatala nafsahu, dia bunuh diri dia. Barang siapa yang minum racun, dia kata kat situ racun tadi asalnya racun ni yang membunuh untuk binatang sebenarnya. Okey. Apa digunakan? Ada yang summun ataupun dan juga samun. Boleh guna sam atau sum. Samun atau summun, dua-dua boleh pakai. Okey. Dan dia kata tu, dia kata wa fa huwa yatahassahu, dia akan minum, menghirup Dia actually yatahassa ni meneguk itu dia meminumnya. Okey. Macam Allah sebut dalam Quran ni, dan surah Ibrahim ayat 17, ya tajarruhu wa la yakadu yusghih, dia meminumnya tapi tidak hampir-hampir boleh memuaskan hati dia dalam minum. Macam Allah firmankan dalam Al-Quran, ya tahassa yashrabuhu, tajarruhu jur'ah dan Allah Ta'ala katakan tadi dia kata fa wa tahassahu, dia kata finar jahannam, dan neraka jahannam, khalidan mukhallada, berkekalan, fiha abada, dalamnya selama-lamanya. Memang kita kata orang tu macam tadi tikam perut, yang ini pula akan minum racun tadi, sampailah dia berterusan minum, dia mati, hidup berterusan lah. Dia minum, sakit tu akan rasa, kemudian dia bangun balik, lepas tu minum lagi, sakit rasa, lepas tu minum lagi. Okey. Wa man tarada min jabalin, lalu dan barang siapa yang melemparkan dirinya, berterjun daripada bukit, lalu membunuh diri dia, maka dia akan terjun dan neraka jahanam nanti. Mana itulah dia akan buat, jadikan dalam neraka nanti jurang-jurang tertentu untuk dia terjun. Dia terjun, jatuh sakit, lepas tu kemudian bangun balik, naik atas, terjun balik lagi, berterusan dalam keadaan api neraka tu macam tu membakar. Dia akan ulang-alik dengan keadaan perbuatan tadi, khalidan mukhallada. Tapi macam kita kata tadi, kalau sekiranya Allah Ta'ala ampunkan dia, setiap kali mana dihukum dia dengan benda berkenaan ikut kadar dosa dia, dan lepas tu dia akan dibebaskan dengan izin Allah Ta'ala. Harapnya kita kata, kalau dia kata itulah yang dimaksudkan. Kerana kalau kita tidak, benda tadi keras ke atas orang-orang yang melakukan perkara tersebut. Dan walaupun tak taubat belum meninggal. Pasal benda tadi, pasal dia apabila seorang Muslim ni Muslim ataupun seorang mukmin yang kita kata yang dalam hati dia ahli tauhid dipanggil, dia kalau tak sempat bertaubat pun Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Kalau dia dah bertaubat tu, dan cerita lagi dahsyat, lagi kita sempat. Tapi macam orang tu dah bunuh diri macam tu, nak taubat macam mana? Dah mati. Dia mati. So taubat hanya terima dia cuba nak bunuh diri, maksud dia. Attempt tak attempt macam tadi lah, buat orang tu berzina ke, minum arak ke, lepas dia buat dosa tadi, dan dia minta taubat lah. Sama lah macam orang tikam perut pun, kalau tak mati pun still benda tadi, dia kalau dia mati saja baru timbul tajuk. Kalau tak bertaubat, perbuatan dia menikam diri dia tadi, menyakiti badan dia, itu dosa yang lain, Allah Ta'ala akan hukum dia.
Itu pasal tak akan hukum orang yang menyakiti badan dia, menyakiti orang dan sebagainya. Benda tu tak dibenarkan dalam Islam. Jadi kita kata dalam begitu, kita kata untuk dia ni duduk dalam neraka kekal macam tu, dia kena mati dalam keadaan tadi. Mati dalam keadaan tadi, then only masuk hukuman dia akan berjalan macam tu. Kalau dia tak mati dengan benda berkenaan, contoh macam dia pernah tikam perut dia tapi tak mati, atau pernah minum racun tak mati, terjun bukit pun tak mati. Tapi lepas tu apa dia buat? Dia hidup macam biasa, mati. Macam biasa mati macam apa, pada umur dia tua pun mati. Dia takkan dihukum Allah Taala untuk terjun balik pasal dia tak mati dengan keadaan tersebut. Ataupun dia tak minum racun ataupun tak bunuh diri dengan berkenaan. Dia kena mati, bau timun tajuk. Baik. Dia kata daripada Sabit bin Dhahak, hadis berikutnya, Sabit bin Dhahak, bahawa dia membai'ah Rasulullah SAW tahta syajarah. Dia membai'ah Rasulullah di bawah pohon. Ni pohon samurah, pohon samurah, pokok samur, sumur, yang siapa-siapa pergi Hudaibiyah, pokok tu ada banyak kat situ. Tapi pokok yang mana Nabi bai'ah dengan para sahabat dan ditebang zaman Umar bin Khattab anhu, Umar tebang. Pasal kes dia orang datang situ solat. Orang datang solat, Umar pun tengok orang dapat solat. Umar kata, apa hal ni? Diorang kata, wahai Umar, kau tak tahu ke ini pokok Nabi berbai'ah dengan para sahabat? Umar pun, ialah Umar di antara orang yang hadir. Umar kata, barang siapa sampai sini waktu solat silakan. Tapi barang siapa yang datang sini bukan solat, jalan. Disuruh jalan. Jalan terus. Tapi tahun berikutnya dia potong pokok berkenaan. Nak elakkan orang buat benda yang khurafat. Contoh macam memang kita kata kesan-kesan para anbiya kan, tempat Nabi pernah duduk, tempat Nabi pernah berdiri, tempat Nabi pernah baring ke dan sebagainya. Tempat-tempat tadi kita kata memang kesan-kesan para anbiya ini memang Allah Taala berikan keistimewaan. Tetapi tidak dijanjikan untuk di situ tempat makbul doa. Yang kena faham Nabi pegang apa dan sebagainya, tapi bukanlah makbul doa. Contoh macam Hajar Aswad tadi, kita kata peganglah. Macam Umar katalah pegang tapi tak ada timbul masalah dekat Hajar Aswad tu nak berdoa. Ditolak kepala kita ke dalam tu, mampus nanti. Datang kita tengok, ya Allah, Allahumma salli, ditolak orang belakang, patah hidung, tak apa pasal. Terus apa kerja ni? Bukanlah pasal di situ cium batu, tinggalkan. Ni duk pegang lama-lama tu kenapa? Pasal salah faham. Dia ingatkan kesan para anbiya tadi kena ada doa di situ. Macam orang pergi naik atas bukit Bukit Jabal Nur. Jabal Nur kan? Gua Hira atas tu. Naik pagi sampai tengah hari, turun petang. Contohnya, tinggal solat Jumaat dekat Masjid Haram. Bunyilah rugi. Anyway, cerita dia naik atas tu. Sampai atas apa? Solat dalam tu. Soalan kenapa? Ada fadilat? Tak ada fadilat. Jabal Rahmah naik atas tu. Solat pula kat situ. Kenapa? Orang kata, bagus. Tempat itu tempat Nabi berdoa pada hari Arafah. Hari Arafah saja para sahabat datang situ untuk berdoa dan sebagainya pada hari berkenaan. Bukan hari yang lain. Dan bahkan doa Nabi ketika waktu berkenaan adalah minta supaya diampunkan dosa. Ini datang kita minta macam-macam. Minta jodoh lah. Seru nama. Macam seru nama? Dia buat macam mana? Dah panggil nama tapi datang orang lain. Tu ada orang cerita saya. Ada lawak juga cerita. Pergi umrah tu kan. Ada orang jumpa saya. Dia kata macam ni. Dia ni ada masalah keluarga lah. Jadi bila dia tanya saya soalan berkenaan tajuk ni, saya malah saya tak nak tunjukkan ustaz. Dia tak pakailah baju ni. Saya pakai seluar steng, seluar besar tu. Kemudian saya pakai t-shirt. Jalan kepala botak jalan dekat kawasan kafeteria. Tapi dia datang jumpa saya, ustaz dia kata. Saya kata yalah. Lepas tu anak dia saya sembang anak dia dua orang. Kemudian tak lama tu dia tanya soalan saya. Dia nak cerita, nak luah perasaan, nak bagi tahu berkenaan dengan tajuk apa masalah dia hadapi. Dia kata ada masalah dengan suami dia, dah bercerai dan sebagainya. Kemudian kebetulan dia dia datang Mekah tu, yalah duit banyak kan. Datang Mekah tu macam pergi Kedah jadi Kedah, dia suka hati dia nak pergi, bila pergi dia pergi. Nak jadi cerita. Jadi dia kata ustaz dia sekian, jadi saya minta jodoh yang baik dan sebagainya. Tiba-tiba dapat orang ni, dia tunjuklah gambar. Pakcik tua tak handsome langsung. Bomoh. Dia tunjuk bomoh. Dia kata jadi ustaz kenapa ustaz jadi macam ni, dia kata. Saya kata dengan dia, pertama akak salah. Pertama siapa ngajar suruh panjat atas bukit tu suruh 6 orang. Ini kan dapat tak senonoh ni sebab itulah saya kata. Kan Nabi tak ajar macam tu. Saya kata bangun seperti akhir malam, doa pada Allah Ta'ala, minta waktu Allah Ta'ala makbulkan doa tu, minta time tu. Dan bukan minta macam ni, saya kata. Naik tempat-tempat benda-benda bukan-bukan ni kenapa? Siapa suruh? Lepas kemudian dia tak tahu apa dia buat, tapi lepas daripada saya balik Malaysia, suami dia rujuk balik. Dia rujuk balik dan sebagainya, bagus balik lah. Alhamdulillah lah, elok balik semula. Dia cerita dia pasal itu pening kepala juga sebenarnya. Dia kata kenapa dapat macam ni ustaz? Saya minta Allah Ta'ala dah ni. Saya kata macam mana minta nak dapat dah minta tempat salah. Kan tak ikut sunnah Nabi ajar bangun sebelah akhir malam, doa waktu makbul doa. Ini kita pergi lompat atas wajah rahmah. Panggil datang orang tua apa tak handsome.
Kan? Bomoh saya pakai topi macam apa? Macam topi yang tu, yang macam beret kan? Macam tu. Macam tu lah gambar. Saya kata lah. Saya satu benda dia kata saya takut orang sihir saya. Saya tak boleh lupakan dia. Saya kata akak simpan telefon ke muka dia tu pasal saya kata. Itu saya bebel lagi lah. Bebel malam saya kata bebel sungguh. Saya kata dah tahu nak lupakan orang tu. Saya kata tinggalkan. Lepas tu dia kata orang tu pegang barang kemas dia banyak dan sebagainya. Dia kata saya sekian. Saya kata dengar sini. Kalau dia kata untuk pegang barang kemas, kalau barang kemas tak ambil balik, akak miskin tak? Dia taklah miskin. Actually ada 30,000 juga barang kemas dia tinggal kat orang tu. Okay, anyway, itu masalah kepercayaan dia. Anyway, saya kata dengan dia apa? Saya kata dengan dia, kalau sekiranya tak ada barang kemas dia akak miskin tak? Dia tak miskin, tapi geram lah. Itu hati peluh saya. Saya kata, miskin tak? Jawab soalan saya. Dia kata tak. Tinggalkan, saya kata. Kalau berjumpa dengan orang tu timbul tajuk lain macam-macam, maka tak usah jumpa lah. Kan nak lupakan dia, pergi simpan lagi gambar SMS orang tu, simpan lagi. Apa hal, saya kata. Memang saya marah dia ni lah besar tua dia saya. Tapi saya marah dia macam budak. Dia kata apa hal, saya kata. Dah tak nak lupakan, simpan lagi gambar. Lepas tu nanti tengah-tengah malam buka lagi. Mana tak ingat kan, nak lupa macam mana. Kan dah tak handsome, saya kata. Punya macam tu kak. Dia tunjuk gambar bekas suami dia. Saya kata gila, jauh gila handsome, saya kata. Tak ada hal nak tukar pun. Saya kat itulah. India tu alhamdulillah lah. Bila balik Malaysia tu, dengarlah suami dia telefon saya. Bekas suami dia telefon, saya terang kepada dia masalah hukum kenaan dengan pasal cerai dia berlaku dengan taklid. Dia kata you pergi sekian-sekian, jatuh talak. Dia pula buat keras kepala, dia pergi juga pada tempat ni lah, pergi Jabatan Agama Islam something. Jadi rujuk balik lah. Cuma masalah tu ada orang gatal keluar fatwa, 2 kali cakap, 2 kali jatuh. Saya kata mana boleh, lelaki tu emphasize, saya kata. Jadi lelaki tu kata betul ke ustaz? Saya kata ya, abang emphasize saja, bukannya maksud dia jatuh terus. Tapi angkat semula pasal dia lepas edah. Angkat semula. Tapi cerita gitulah. Masalah kadang-kadang kita kata manusia ni, tempat tu dah kata tak ada benda, tak ada benda lah. So pokok samurah ke, pokok mana ke, tempat Nabi sekian ke, yang Nabi tunjuk, Nabi sentuh, pegang. Contoh macam tiang Kaabah tu kan. 2 tiang menghadap ke Syam, 2 tiang menghadap Yaman. Tiang Hajar Aswad, tiang satu, lepas tu tiang kat Ismail. Nabi tak pegang yang tu, gatal pegang. Yang lain daripada tu, Nabi pegang 2 tu. Hatta Imam Nawawi rahimahullah menyatakan tidak ada benda dalam Islam ni yang dipegang jadi ibadat kecuali 2 benda. Pegang ni, sentuh ni, ibadat. Ni ibadat khusus. Kalau ibadat umum tu kita pegang isteri kita pun pahala. Tapi kadang-kadang kita sekarang ni pegang benda ni ada pahala, dapat kebaikan dan sebagainya. 2 benda je. Hajar Aswad, tiang yang rukun Yamani tu. 2 tu yang Nabi tunjukkan, Nabi sentuh. Pintu Kaabah tidak. Makam Ibrahim tidak. Hijr Ismail tidak. Jadi orang kita guling-guling tu kenapa? Tu tajuk dia. Jangan guling-guling kat situ lah. Mana carilah fadilat di mana Nabi tunjukkan. Yang kita kata kita kononnya nak ikut sekian-sekian. Ni ada ustaz tu ngajar. Dia kata Ibnu Umar ikut semua tempat Nabi gerak. Dia tampak. Dia suka, dia kenang Nabi dengan cara macam tu. Tapi yang kita ni gatal pergi nak buat juga. Kenapa? Dia macam semayang sini. Kenapa kau semayang sini? Aku nampak Nabi semayang di sini. Itu Ibnu Umar punya perangai. Tapi perangai dia seorang tadi itu ijtihad dia. Tak diikuti. Bahkan para sahabat, jumhur para sahabat yang lain tak buat macam dia buat. Kalau sahabat semua buat macam tu, sampai sekarang kita akan ada apa? Ada sunnah khas untuk solat di tempat macam tu. Jadi bahkan kita kata Nabi tak ada naik pula lepas dapat terima wahyu. Nabi ingat balik apa terima wahyu kat atas, Nabi naik bukit Jabal Nur sekali lagi, tengok ke Gua Hira, solat situ. Nabi tak pernah buat. Jabal Rahmah atas tu Nabi berdoa pada hari Arafah. Pun Nabi duduk dekat situ, tidak Nabi apa? Semayang dan sebagainya. So tu saya semayang lah. Time suruh semayang tak nak, seperti akhir malam malas. Kan? Time tak suruh semayang, dia pergi semayang. Ni masalah dia. Jadi konsep ni salah faham. Jadi pokok samurah ni, nama sahabat Nabi tadi nama dia Sabit bin Abin Dhahak. Dia kata dia bai'ah Rasulullah SAW. Pokok samurah ni pokok yang berada di Hudaibiyah tu. Pokok yang mereka berjanji di bawah pokok berkenaan. Bai'ah ni dia kata bai'atul ridwan. Hadhil bai'ah bai'ar ridwan. Ini bai'ah ridwan. Yang Allah firman berkenaan bai'ah ini dalam surah Al-Fathu ayat ke-18. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Demi sungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mana mereka membai'ah engkau wahai Muhammad di bawah pohon tadilah di Hudaibiyah tu. Mereka berjanji pada hari berkenaan sebelum pembukaan Makkah, bila Nabi disekat daripada masuk Makkah untuk menaikkan umrah. Selepas Nabi mimpi, Nabi kata aku mimpi kita akan bertawaf, kita akan tunaikan ziarah Makkah. Kemudian para sahabat seronok.
Tapi mereka pergi ke sana tanpa senjata dan sebagainya. Dan bila mereka disekat masuk di Hudaibiyah, maka Uthman pergi masuk ke Mekah untuk berbincang dengan dengan orang Mekah. Pasal Uthman ada keluarga di sana ramai lagi. So dia pergi sana, dia tak terganggu. So jadi dia pergi jadi wakil, tapi lama sangat dia pergi tak balik-balik. So di situ Nabi SAW berbaiat dengan para sahabat, kalau apa-apa jadi pada Uthman, mereka akan masuk Mekah dalam keadaan berperang. Kalau sekiranya apa pun jadi. So bai'ah itu diambil, sedangkan mereka keluar tanpa persenjataan yang cukup. Jadi Nabi SAW ketika tu ambil bai'ah dengan mereka. Dan bai'ah tadi dipanggil bai'atul Ridwan, kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkenaan, Allah Ta'ala telah redha terhadap apa? Terhadap mereka yang berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Dan redha Allah Ta'ala ini adalah peringkat tertinggi. Kalau orang tu nak dapatkan pangkat paling besar adalah pangkat radhiyallahu anhu. Dia pangkat apa? Datuk Tan Sri ni tak ada apa. Pasal malaikat pun tak panggil nanti kat akhirat nanti. Datuk kan. Ni antara panggilan tau. Kat kiamat nanti agaknya kalau malaikat kalau kat Malaysia, kat dunia ni dipanggil kan, Datin kan, tertulis kan. Kalau kat akhirat nanti berapa ramai Datin dipanggil Datin kan. Kalau malaikat panggil Datin, 10 orang tertulis. Ya saya. Mana ada kan. Malaikat akan panggil ikut nama Jadi tapi dalam tajuk ni pangkat tertinggi yang radhiyallahu anhu ni, actually pasal redha Allah Taala ni sebenarnya hanya diperolehi manusia setelah dia mati. Bahkan antara nikmat syurga yang terakhir. Ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Allah Ta'ala berikan pada manusia ni macam-macam benda dalam syurga nanti. Sekejap. Ni dalam hadis. Okey. Contoh dalam hadis Bukhari, hadis nombor 6549. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lil jannah. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata pada ahli syurga nanti. Nabi kata, ya ahlal jannah, wahai ahli jannah, wahai ahli syurga, wahai penghuni syurga. Fayaquluna, lalu mereka berkata, labbaika rabbana wa sa'daik. Dan kami sahut seruanmu ya wahai Tuhan kami. Sa'daik dan kebahagiaan segalanya pada sisimu. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, hal raditum, kamu redha tak apa yang kamu dapat tu? Okey, dah okey dah semua sekali. Dia kata, fayaquluna, lalu mereka berkata, wa ma lana la narda, apa hal pula kami takkan redha ya Allah? Kenapa kami takkan redha? Allah Ta'ala kata, orang dah redha ke? Dah cukup dah ke? Dia kata, ya Allah, apa lagi yang tak cukup? Apa lagi yang boleh membuat kami tak redha? Okey. Dia kata apa? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Demi sungguhnya kau telah berikan kami apa yang kau tak berikan sesiapa pun di kalangan hamba kau. Mana kau berikan masuk syurga ni, makhluk kamu yang kau tak bagi ya Allah. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, ana u'tika afdala min dhalika, aku nak berikan kamu benda yang lebih utama daripada itu, better dan masuk syurga dapat nikmat ni, ada lagi baik dari itu. Lalu fayaqulu, mereka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan, wa ayyu syai'in afdalu min dhalika, dan apakah benda yang lebih baik lebih afdal daripada itu? Lalu Allah Ta'ala kata apa? Fayaqulu, Allah Ta'ala berkata, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan ke atas kamu keredaanku, fala askhutu alaikum ba'dahu abada, maka aku takkan murka, marah ke atas kamu setelah itu selama-lamanya. Melepas redha tu dapat, takkan dimurkai Allah Ta'ala selama-lamanya. It's the highest, orang kata, pangkat. Lepas masuk syurga, dapat macam-macam. Allah Ta'ala kata, okey Allah, apa takkan lah tak okey, macam-macam dapat dah ni. Tapi last sekali Allah Ta'ala kata apa? Ada benda lagi bagus dari itu. Itu apa? Aku halalkan untuk kamu keredaanku, maka aku takkan murka pada kamu selama-lamanya. Ini benda paling tinggi. Dah masuk syurga. Tapi para sahabat tak mati lagi dapat. Tak mati lagi tengah hidup ni kan. Kan besok lusa masih lagi ada soal jawab dan sebagainya. Tapi mereka tak mati lagi dapat. Actually benda paling besar. Faham tak? Itu sebab kenapa tajuk apa? Redha Allah Ta'ala ni actually the highest point. Siapa sebut Al-Quran tadi? Atau orang tanya Al-Quran mana Bukan, hadis Nabi. Saya sebut tadi nombor dia tadi. Ambil kan? Dah salin kan? Oh, Al-Fathu. Al-Fathu bawah ni 18. Surah Al-Fathu ayat 18 Jadi Allah Ta'ala kata, demi sungguh Allah Ta'ala telah redha terhadap orang-orang yang beriman. Mana Allah Ta'ala redha? Benda ni adalah benda besar yang takkan diperoleh oleh seorang manusia kecuali lepas masuk syurga, tapi para sahabat dapat sebelum mati lagi. Nampak? Tu beza dia, Dan bahkan tu sebab kenapa bila mereka ni dahulu orang-orang yang berbaiat dengan Rasulullah SAW, dia buat pokok ni tadi, ada kita baca dalam tafsir maudhu'i kan, bila disebut berkenaan dengan suratul Baqarah, kehebatan surah Baqarah ini,
zaman Rasulullah SAW dahulu, siapa-siapa hafal surah Al-Baqarah, dia digelar dengan orang surah Al-Baqarah. Digelar dia dengan nama surah Al-Baqarah. Macam kita sekarang ni, orang mana? Orang Tamentun. Orang TDI, macam bangga kan. Tapi tak, dalam para sahabat dulu, dia bukan negeri, bukan tempat. Bahkan kemuliaan mereka, surah apa dia hafal. Jadi kalau orang tu hafal surah Al-Baqarah, maka dia dipanggil dengan orang-orang surah Al-Baqarah. Bahkan Nabi SAW ketika dalam peperangan Hunain, kena perang dengan kabilah-kabilah Arab yang besar, Nabi SAW ketika orang Islam ramai yang mu'allaf ni lari. Orang lari kan. Lalu Nabi kata pada Abbas, wahai Abbas, panggillah orang-orang surah Al-Baqarah dan juga orang-orang pokok samurah. Ni pokok yang kita tengah bincang sekarang ni. Jadi Al-Baqarah ada kemuliaan dia, dan orang yang berjanji dengan Nabi pokok tadi pun ada kemuliaan dia. Jadi Abbas pun menyeru, wahai orang-orang surah Al-Baqarah, wahai orang-orang pokok samurah. Pasal mereka ni adalah orang yang telah berjanji dengan Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Kalau Al-Baqarah kerana kemuliaan surah Al-Baqarah. Tapi orang-orang yang berjanji dengan Nabi tadi berpokok tu, orang yang Allah Ta'ala kata radhiyallahu alaihim. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Faham okey, radhiyallahu anhum. Baik. Dan ini dikata benda ni berlaku sebelum pembukaan Makkah, penaklukan Makkah pada bulan Zulkaidah, tahun ke-6 daripada hijrah. Yang berlaku kes yang di pokok samurah tu Dan sebab dia adalah bahawa Nabi SAW menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Lalu apabila baginda sampai ke Hudaibiyah, iaitu tempat yang kedudukan padanya ada air di antara dia dengan Mekah. Ini antara dia dengan Mekah ni ada kawasan air dan jarak dia di antara Mekah ni biasa orang mentik kat situ lah sebelum masuk Mekah. Jarak dia antara Mekah dalam beberapa batu je. Memang tak jauh mana, beberapa batu saja. Okey. Lalu telah menyekat Quraisy daripada baginda masuk ke dalam ke Baitullah. Lalu diarahkan kepada mereka ni Uthman sebagai utusan. Diarahkan Uthman sebagai utusan kepada mereka untuk bercakap Lalu diceritakan sampai berita, sedangkan tak berlaku pun. Sampai berita pada ketika orang Islam tengah tunggu dekat Hudaibiyah tu, jarak dengan Mekah tak jauh mana. Sampai berita bahawa Quraisy telah membunuh Uthman. Lalu Nabi SAW telah persiapan untuk memerangi mereka. Lalu baginda membai'ah para sahabat ketika itu untuk mati. Kalau dia kata apa jadi pun kita kalau Uthman ni kita sanggup mati untuk masuk Mekah. Menuntut kat atas Uthman bahawa jangan lari daripada waktu berkenaan. Dan itu kita akan bincangkan nanti insya-Allah dengan panjang lebar kita sampai pada tajuk dia. Okey. Dan maksud dia apa dia kata apa? Dia kata lelaki berkenaan dia kata dia bai'ah Rasulullah SAW dia membai'ah Rasulullah SAW di bawah pohon tu, dan bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam ketika Nabi SAW terang kepada baginda kepada beliau, pada lelaki tadi dia Sabit bin Dhahak, Nabi terang pada dia, man halafa ala yamin bi millati ghairil Islam kadiban fahuwa kama qala wa fi riwayatin muta'ammidan. Dia kata Nabi terang pada dia bahawa sesiapa yang bersumpah di atas satu sumpah bersumpah di atas satu sumpah dengan agama selain Islam, contoh demi Jesus ke, demi bersalib ke, demi Lata Uzza ke, atau demi dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang bukan Islam ke, anything, mana dia orang tu bersumpah di atas agama selain Islam, bersumpah betul dan sebagainya di atas bukan selain Islam, cara dia bersumpah dan sebagainya. Dia kata maksud dia dekat sini, maksud dia sumpah tak ada benda tak ada lain, mana sumpah di atas nama selain nama Islam. Maka Nabi kata orang tersebut walaupun berdusta, walaupun dia tipu, fahuwa kama qala, maka dia macam mana dia katakan. Mana dia bersumpah di atas nama bukan agama Islam, selain daripada agama Islam, walaupun benda tu penipuan, tapi dengan sengaja atau gurau-gurau ke, walaupun gurau-gurau dengan sengaja, Nabi kata fahuwa kama qala, maka dia seperti mana seperti mana yang dia katakan. Dimaksudkan bahawa dia kendaki oleh Nabi SAW bahawa siapa-siapa yang beriktikad untuk membesarkan bagi membesarkan agama yang berkenaan yang berbeza dengan Islam, agama Islam, dan ketika maksud dia orang tu, maksud dia ketika dia bersumpah tadi dia anggap besar. Macam zaman sekarang ni saya tengok ada 2-3 orang doktor dia pergi bercakap bagi pihak agama Hindu dan sebagainya. Dia sampaikan actually bila convention tu datang, Hindu is the way of life, dia datang jadi speaker untuk mengiyakan apa yang Hindu cakap. Actually benda ni masalah kerana kita kata nampak macam simple, tapi benda tu tadi adalah kalau ada tidak tadi, benda tu seolah membesarkan agama tadi yang bertentangan dengan Islam sebenarnya.
Mana Islam ajak pada tauhid, agama tadi datang pada kerohanian sekalipun dengan apa cara apa yoga ke dan sebagainya, meditasi. Tapi dia takkan sama dengan Islam. Takkan boleh disamakan dan takkan boleh disetarakan dengan Islam. Kerana Islam datang dengan wahyu Allah. Itu datang dengan apa? Meditasi manusia, khayalan dia sendiri. Tak ada kaitan dengan Islam. Tapi mereka sering nak pakai juga. So in the end nak menyamakan, menyatukan agama dan sebagainya, maka benda tak dibenarkan Islam. Okay, haram Dan ketika itu orang tu kafir. Kalau dia kata benar-benar dia mengaku benda tu betul, benar apa yang datang dalam Hinduism dan sebagainya, maka ketika itu dia kafir hakikatan. Realiti dia kafir. Maka dan kekallah lafaz tadi di atas zahir dia. Dan maksud dia dalam keadaan berdusta dia nasihat berdusta ni, maksud dia dikata keadaan dia mengagungkan agama berkenaan yang dia bersumpah dengan agama tadi, maka keadaan tadi adalah keadaan yang biasalah. Mana benda tadi kalau walaupun bohong sekalipun, kita kata benda tak benarkan. Mana jangan sekali-kali kita mengagungkan agama lain selain Islam. Mana kita kata kita puji orang tu ada kebaikan, orang itu bukan agama dia, bukan kepercayaan dia. Jangan kita kata macam agama dia orang pun betul juga, tak ada. Bahkan kadang-kadang agama tu agama bukan samawi. Kadang-kadang kita puji. Kan? Itu masalah, salah. Cara mereka dekat diri pada Tuhan dengan cara apa? Minta sedekah. Tahu kan sami-sami minta sedekah. Dia tak boleh makan, dia tak boleh kerja. Sami tak boleh bekerja. Dia kena makan daripada hasil sedekah. Itu actually cara diorang nak jatuhkan ego, tau, ego manusia. Ikut akal macam logik. Untuk supaya orang tu ego kan, suruh dia makan, minta pada orang. So that hilang ego dia. Ikut akal macam boleh, tapi syariat Muhammad tidak macam tu. Jangan kita langgar kerana kita gunakan cara berkenaan untuk dekatkan diri kepada Allah Taala, dia adalah salah. dan apa? Kerana sesiapa yang mengagungkan agama selain Islam, dia ni adalah berdusta dalam pengagungannya sentiasa sebenarnya pada setiap keadaan dan setiap waktu, dan tidak akan berpindah daripada itu, dan tidak boleh untuk dikatakan bahawa dia ni berbohong di atas sumpah dia. Sebenarnya actually benda tu dia patut tahu tak boleh bersumpah, tapi dia bersumpah juga, maka masalah akan berlaku. Dan bahkan dia kata tidak sama pada keadaan apa, dan tidaklah dia sama dalam celaan pada diri ni, keadaan dia ni benar atau tipu. Kerana sumpah ni kebiasaannya, sumpah ni kita buat untuk kata benda tu benar. Normally dia kata demi, kan, sebut satu benda demi Buddha ke, demi Hindu ke, demi sekian ke, benda tu tak boleh. Kerana dicela dia kerana bersumpah dengan agama yang batil, ada sama seperti mengagungkan. Dan normally kita bila bersumpah dengan sesuatu, benda kita sumpah tu besar. Macam orang tu bersumpah demi bapak, demi mak, actually besar lah. Kan, demi mak apa aku, demi kubur sekian, demi sekian, masih besar. Tapi bila orang tu sumpah dengan agama pun kira besar. Walau bersumpah dengan bohong sekalipun, walaupun dia tipu sekalipun, actually benda tu masalah. Kecuali kita bincangkan berkenaan orang dipaksa tu lain cerita. Orang dipaksa kita dah bincangkan dahulu, macam kisah apa? Keluarga apa? Yasir, Ammar bin Yasir, yang mana dia lafazkan kata-kata kufur. Sebab apa? Sebab dia dah diugut, dia bukan setakat ugut, mak bapak dia mati depan mata dia dah. Dan actually dilafazkan, kemudian dia jumpa Rasulullah, dia menangis kerana lafaz yang dilafazkan oleh dia, tapi hati dia tidak berlari. Tapi dalam masalah ni kita kata apa, orang yang bersumpah dengan agama ni tadi, kalau dia kata dipaksa lain cerita. Tapi kalau dia kata memang bersumpah atas dasar macam tadi lah, saya kata ada orang yang zaman kita sekarang ni dia terlampau menggunakan akal dan juga tidak balik pada syarak dalam dalil dan sebagainya. So last sekali balik pada Hinduism untuk dekat diri pada Tuhan, atau sebaliknya macam tu, macam lari daripada agama seperti apa, pergi kepada evolusi, pun sama juga tak boleh. Dan Islam tak dibenarkan perkara tersebut. Jadi tak ada beza dia, sebenarnya. Kenapa dalam hadis Nabi tadi kata bersengaja dan walau berdosa sekalipun? Sebab apa? Sebab sumpah tadi tak kira dalam bentuk tipu atau benar, ia sama sahaja ke atas benda yang disumpahkan tadi. Bila lafaz kita lafazkan, dan maksud sumpah kita adalah mengagungkan benda berkenaan. Jelas? Ada soalan? Ya. Terus. Dari India tu dia menyembah angin. Dia Islam. Tapi dia memang daripada muda sampai sekarang ni dia dari India. Tapi dalam tarian tu Ustaz, dia ada sembah Tuhan dia. Okey, baik. Dia sebenarnya macam ni. Macam kita kata dan tajuk ni. Bila Nabi kata man tasyabaha biqaumin fahum minhum. Walaupun dia mengaku dia Muslim, dia patutnya belajar juga tahu bahawa apa Nabi sabda, what is right or wrong. Pasal kita duduk kat dunia ini bukan bebas mutlak. Kita terikat dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila dia bercakap contoh macam dia kata, saya masih percaya pada Allah Ta'ala, tapi saya, benda tak boleh timbul. Pasal bila ada sabda Nabi lafazkan, bila lagi Nabi kata man tasyabaha biqaumin fa minhum, mereka menyerupai satu kaum tu maka di golongan mereka, balik pada i'tiqad dan juga gaya. Bahkan para sahabat dahulu macam janggut dan sebagainya, itu pun Nabi jauhi. Dan Nabi kata khaliful majus, jangan serupa dengan majusi. Buang misai, cukup pendekkan misai, biarkan janggut panjang. Pasal majusi lu buang janggut dengan misai. Nabi selisihkan. Hatta sikat rambut Nabi tinggalkan. Yahudi sikat macam ni, Nabi sikat cara lain. Nak sikat rambut pun Nabi buat macam tu. Ini kan pula dengan budaya dan tradisi. Kan, ataupun hiburan itu kalau kita balik pada Ramli tadilah, yang anak muda kita yang duk main gitar. Gitu yang black metal dan sebagainya. Saya tahu yang menarik sama juga pasal benda tadi, ada kepercayaan. Hiburan, kepercayaan, tarian, anything concerning benda berkenaan ada kaitan dengan agama yang lain, sepatutnya ditinggalkan terus. Kita tak hukum dia secara, pasal dia tak isytiharkan, kita kata apa-apa. Tapi namun zahir apa dia buat tadi, apa Nabi sabdakan, barang siapa menyerupai satu kaum, dia kumpulan mereka. Fahuwa minhum, dia termasuk daripada golongan kaum berkenaan. Maka tak ada terikut dengan dia, dengan Muhammad SAW lah. Itu cerita dia. Pasal benda berkenaan memang kita tahu bahawa orang Hindu bila dia menari, dia ada persembahan pada Tuhan dia, bukan daripada dewa dia. Bahkan yoga tu actually penyembahan pada dewa matahari. Itu masalah dia, pergerakan movement tadi ada kaitan. Bila dia orang kaitkan dengan tajuk spiritual, dikaitkan tu. Macam orang Melayu kita belajar silat, senaman pergerakan yoga tu dia buat, tapi tak pernah kait pun dengan tajuk tu. Maka dia kata ni rimau punya senaman rimau, senaman kucing, senaman anjing tak pakai lah. Okay, dia pakai itu. Jadi dia kata pergerakan tadi tu bukan kait dengan dewa tanya sekian. Bahkan dia kaitkan lain lah. Ni kalau buat macam ni sihat badan. Macam tu je. Nothing about kepercayaan. Macam dalam mereka movement tadi ada aura lah, ada inilah, ada itu. Maka ni masalah. Tak boleh sebenarnya. Mana dia sepatutnya tinggalkan benda tersebut. Mana nak cari benda yang halal, makan banyak lagi. Walaupun dia kata dia iktiraf dunia untuk perkara berkenaan, bukan menjadi tajuk. Pasal tak sepatut berlaku bahawa dia menjadikan kepercayaan bukan Islam tadi, atau apa yang jadi tradisi orang bukan Islam tadi dalam masalah penyembahan dan sebagainya, dijadikan sebagai cara mata pencarian. Sepatutnya lah. Tapi nak buat macam mana? Manusia ni kan zaman kita sekarang ni, macam saya kata dalam Murji'ah tahu kan? Dah pernah mengucap, dah pernah solat sekali, insya-Allah selamat walaupun buat jahat. Itu kepercayaan kita yang salah sebenarnya. Pasal apa? Pasal benda tak madai. Pasal Allah Ta'ala ampunkan kita, tapi bukan cara yang kita nak, cara yang dia nak. Kalau dia nak ampunkan, dia ampunkan, bukan kita yang tuntut daripada dia. Faham? Bahkan ada manusia ni contoh macam kes bunuh 99 orang yang satu orang tu, ikut daripada logik akal kita, tak patut diampunkan. Betul tak? Tapi dia, Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan lah. Itu hak dia. Hadis Nabi itu cerita hak mutlak Allah Ta'ala dah mengampunkan. Allah Ta'ala ampunkan dia walaupun dia telah bunuh 100 orang. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Waktu kalau ada orang kata, tapi Ustaz, orang yang bunuh tu kan dizalimi. Walau kata dizalimi sekalipun, Allah Ta'ala nak ampunkan, siapa kita untuk mengatakan tidak? How can we say, tapi macam, there's no ruang. Faham tak? Tak ada ruang untuk kita bercakap. Pasal itu milik hak mutlak Allah Ta'ala. So itu juga masalah ni. Kalau dia kata orang tu terikut dengan gaya tadi, sepatutnya dia kena stop. Kan? Benda tadi kita nasihatkan. Kalau dia kata boleh nasihatkan. Tapi kalau dia nak juga, Allah Ta'ala alam terpulang lah. Yang pentingnya kita hukum dia di atas zahir. Tapi kita baca hadis Nabi, kita kata barang siapa menjumpai satu kaum, dia golongan mereka. Bahkan lebih baik kalau dia kata benda tadi dianggapkan besar di sisi dia, hebat, bahkan menyihatkan badan dia, sedangkan yang sihatkan badan dia adalah Allah Ta'ala. Lagi masalah. Aura kala-kala ni pun itu Hinduism juga sebenarnya. Hindu, Buddha, tak ada kaitan dengan Islam. Bahkan orang silat pakai benda ni. Tahu tak cerita? Ini saya jumpa seorang orang ni, polis dulu lah, bekas CID Kulim. Bapa saudara Abi Pas saya. Dia cerita, dia kata kalau dia kata orang bersilat-silat ni sebenarnya kalau nak pukul orang jatuh ni, dia bayangkan dia kalau ikut dia orang kata makrifatkan lah. Bayangkan nampak hitam sini lempang orang. Kala kita pakai apa? Dia kata kalau kala merah untuk garang, kalau hitam ni untuk binasakan, kalau kuning ni untuk raja. Supaya kita ni aura kita, orang pandang kita mulia. Itu macam tu dia main-mainkan macam tu. Islam tak ada. Kalau Allah Ta'ala benci kita buatlah kala rainbow pun kala belakang kita. Mampu Allah Ta'ala menyampahlah manusia pada kita. Faham tak? Dia tak ada kaitan dengan masalah kala apa. Faham? Sekarang dia ada, bukan sekarang dah lama since kan, tapi saya baru tahu lah. Memang dia CBT, color vibrational therapy. So dia ada hari-hari yang you pakai untuk
explain dengan alam. Sebab dia kata alam tu ada orang benda lah. Kalau kita balik pada hadis Nabi SAW, Nabi bagi garis panduan. Anda nak ni, kita nak bangun cergas, harian bangun cergas, jiwa kita happy dan sebagainya, Nabi bagi solution. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata, inna syaitan yaqidu syaitan ala riqabi ahadikum, mengikat syaitan di atas tengkuk seorang kamu. Idza huwa nama, bila dia tidur pada waktu malam, salasa uqat, 3 ikatan. Idza staiqadha, bila dia bangun, fa dzakarallah, dia ingat Allah Taala, hullat uqdah, tanggal 1 ikatan. Kalau dia bangun, dia ingat Allah dan dia berwuduk, tawaddu'a, halat uqdatain, akan hilang 2 ikatan. Kalau dia bangun, dia ingat Allah, dia wuduk, dia solat, maka hilang 3 ikatan. Dan Nabi kata, asbaha nasyitan thayyiban nafsi, dia akan bangun dan keadaan cergas dan jiwa dia elok, baik, happy. Tapi sebaliknya, kalau bangun je kan, itu yang jadi macam grumpy dan sebagainya. Tengok benda ni nyampah, tak ada benda nak marah pun. Kenapa anak dia pandang kan, dia gerak sikit je, langsung gerak. Macam tu, anak dia gerak punya masalah. Dia pasal dia grumpy tadi, pasal ini solution Nabi, tak ada kaitan dengan masalah apa, kala apa, hari apa dan sebagainya. Ada hari Nabi galakkan berpuasa, Isnin dan Khamis, dia hari di mana pintu syurga dibuka dan sebagainya, diberikan ampunan. Tak ada kaitan dengan masalah benda berkenaan. Atau hari-hari malam bulan cerah, Nabi galakkan pada hari tersebut. Tak ada kaitan dengan masalah kala, warna dan sebagainya. Actually benda macam ni kena faham. Dan konsep Islam ni, kita kata kita tak ada kaitan dengan masalah kepercayaan tanpa dalil. Di mana rujukan mereka banyak jadi bukan sebab pasal orang duduk kat negara bukan Islam pun. Kita kata macam evangelis tu, dia kata bangun kan, dia tengok orang yang cacat lumpuh, dia suruh bangun, jadi banyak kali. Kita tak boleh kata je, tak boleh iyakan. Dalam Islam bukan syarat dia jadi itu sebagai benar. Dalam Islam ni kita terima, Allah Ta'ala beri ke tidak, itu hak dia. Kita kata Rabbil Alamin datang kita nak arahkan Allah Ta'ala untuk buat kerja, mana boleh. Kita Tuhan ke dia Tuhan? Ni kita nak macam pegang magic wand, mana Allah Ta'ala pun, nak buat apa? Nak buat apa? Ikut cakap kita pula, mana boleh. Pasal kita dalam Islam ni kita belajar tu sebab Nabi SAW tak buat magic tiap hari. Tapi kalau orang lain buat magic tiap hari tu masalah tu. Ataupun macam tadi kan, dia boleh macam kawal nasib dia berdasar pada apa? Pada warna tadi. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tak tahu satu nyawa tadi apa dapat esok. Bertentangan direct dengan benda tadi. Kita tak tahu esok dapat apa, untung ke rugi esok, tak tahu. So balik pada tajuk tadi, memang Allah Ta'ala kata kamu tak tahu apa yang kamu dapat esok. Sebalik macam tu je, terima bulat-bulat. So kita diajar untuk redha, bukan diajar untuk apa, untuk menentang. Pasal kita tahu Allah Ta'ala aturkan segala benda yang nak berlaku pada kehidupan kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid 22-23, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi, tidak juga pada diri kamu, illa fi kitab, mereka telah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami jadikan ia berlaku. Sebenarnya bukan itu je, bukan musibah je, kebaikan pun juga. Sebab apa? Allah kata inna dzalika Allah yasir, itu di sisi Allah Ta'ala adalah mudah. Kenapa Allah jadikan ada aturan kita hari untung, hari rugi, hari happy, hari sedih, ada hari gembira, ada hari duka? Kenapa? Ada hari kita dapat macam-macam, ada hari kita hilang macam-macam. Kenapa? Likaila ta'saw ala ma fatakum, so kamu tidak rasa hampa terhadap benda hilang dari kamu. Pasal benda tu nak hilang, kita tak ada dosa pahala lagi tau. Pasal manusia kita kan sini kan, saya ada pen saya hilang pen saya ni, okay, tak ada dosa pahala lagi. Tapi dengan tajuk apa? Kalau hilang, saya redha, saya kata tak apa, alhamdulillah, insya-Allah tak nak ganti lain yang lebih baik, pahala. Kalau hilang saya, apa salah hilang? Jumpa orang, kau ajar, kau cuci pen aku ke? Kita jumpa semua orang kita duduk. Dosa. Mana benda berlaku ini, tak dosa pahala lagi. Dia sama seperti kita lahir anak siapa, tak minta kan? Okey. Tapi benda tu tadi, bila berlaku, dosa pahala tak ada lagi. Kita buat tindakan saja dan return, baik atau buruk. Dapat hafal Quran, tak ada lagi tunggu jap. Apa kegagalan kita? Bangga, belagak, dosa. Kalau kita rasa apa, syukur dan juga ni kita laksanakan tugasan kita, dan pahala. So meaning that Allah kata tak menimpa musibah pada diri kamu atau di muka bumi atau pada diri kamu, melainkan dah tulis dah. Sebab apa? Sebab nak atur untuk kamu ni ujian. Baik itu ujian, buruk pun ujian. Dan lepas tu nanti apa jadi kalau kamu ada redha dan kebaikan.
kamu engkar, kamu whining, nagging, melete dan sebagainya, musibah lah. Faham tak? So konsep dia tak salah lagi, tak ada benda menimpa tu, tak ada lagi. Likailah tak saw alama fasakum, supaya kamu tidak sesal terhadap apa yang hilang pada kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tak bergembira dengan apa dapat pada kamu. So bila kita dapat apa-apa, ilmu ke, kefahaman ke, harta ke, kelebihan, anything, kita tak ada rasa bangga pasal benda tu semua daripada Allah. Macam mana muka kita lahir, bukan kita minta muka macam mana. Macam mana harian kita dapat apa pun bukan kita minta macam mana. Allah Ta'ala berikan, atur untuk kita. So kita buat action, pergi A atau B, redha, tak ada hal. Lepas tu kalau kita redha, dan dia pahala. Pasal Allah Ta'ala tak ada, dia bila sayang tu dia bagi macam-macam. Bila menyampah dia tarik semua sekali. Tak sekali-kali. Bila kita faham benda ni, kita happy. Tak ada kaitan dengan aura, tak ada duit kita habis kat situ. Berapa ringgit kena treatment tu? Dia ada treatment bahaya, bukan yang free. Tangkap gambar, dia buat tak? Tangkap gambar orang tu, warna merah, warna kelabu. Tak ada benda. Masalah dia war-warkan kat TV. Memang, pasal apa? Pasal sampaikan air aura pun ada. Dia pindahkan aura pada air tu. Ni air aura Ustaz Adli. Dia ludah-ludah tadi sini, jadi mana boleh? Tak boleh. Jelas Jelas Jadi angkat tangan nak tanya apa? Pak, saya nak tanya, kalau orang tu macam jadi penabi sampai akhir hayat dia macam itu, adakah dia dari golongan orang? Wallah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala hukum, Allah Ta'ala hukum. Pasal etikot dia kita kacau. Tapi kita beritahu apa yang Nabi, amaran Nabi kita ingatkan. Amaran Nabi kita tahu. Tapi untuk kita hukum pada hati dia, Allah Ta'ala tak suruh kita hukum pada hati dia. Hatta benda perbuatan tadi, dia tak kata saya keluar Islam. Kalau dia kata dia keluar Islam, dan berlakulah hukuman ke atas dia secara zahir. Tapi dia tak kata dia keluar Islam. Dan kita angkat tangan, Wallahu'alam. Allah terpulang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak azab, Allah Ta'ala azab. Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan. Itu hak mutlak Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Faham? Jangan bimbang orang buat dosa ke sebenarnya yang pening kepala. Pasal kita tak akan termudarat dengan apa mereka buat. Faham? Allah Ta'ala tanya kita apa kita buat. Allah Ta'ala tanya, Kita kenal seseorang tu, kita kena bagi tahu. masalahnya kita tak kenal dia pun. Kita dengar cerita dan sahabat. Kalau kita duduk depan dia macam ni, kita sembang lah dengan dia. Iyalah. Kalau kita kenal dia direct, tegur. Bukan kita hukum dia. Kita just bagi tahu hukum. Bukan kita menghukum, kita letak pada dia, engkau jadi sekian. It's no such thing. Islam. Nonsense kan. Kita nak cakap yang tu. Jelas? Okey. Baik, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada internet ni. Internet tak ada. Yup. Ustaz, dalam yang perang sekarang ni kan Ustaz kan, Terus. Muslim dan Muslim yang berperang ni, so macam mana Ustaz macam pegangan salah pasal keadaan macam ni Ustaz maka memang kita kena lawan ke macam ikut hadis yang kata Kan Al-Quran kata wa in ta'ifatani minal mu'minina taqtalu dalam surah Al-Hujurat. yang hujrat yang kata kalau ada dua orang beriman Ya, faslihu Damaikan. ya. Tapi dia kata apa faqatilati, dan lepas tu ada ayat faqatilat tabghi, maka perangilah orang yang melampau hatta iktatalu. Surah At-Taubah Al-Hujurat ayat ke-9. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iktatalu fa aslihu bain akhawaykum, kan? Mana ni berdamaikan kan? Bainahuma, mana perdamaian antara mereka dua. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra, kalau melampau salah satu di atas satu lagi, faqatil lati tabghi, perangilah golongan yang melampau hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia tunduk kepada perintah Allah Taala. Mana kalau dia bukan cara macam tu, kalau kita kata dalam Islam ni, ya jazakumullah khair. Mana kalau kita dalam Islam ni kita benarkan macam tu, habislah semua, everybody. Saya nak harta, saya tengah dia ni nak ni, semua orang ada pangkat raja. Kalau bukan dia seorang aja. Ikut saya boleh keturunan raja, tapi tak adalah macam kan, betul tak? Jadi konsep ni kan macam raja tu dah kahwin ni anak dia sekian. Tak ada alasan untuk katakan benda tersebut nanti rampas dengan cara kekerasan ataupun masuk dengan cara bersenjata. Memang masuk dengan senjata tadi benar-benar negara, itu kedaulatan sebuah negara. Kita kata dalam Islam pun, kita orang Mekah dahulu tak benarkan Islam para sahabat ni muslim, mukmin. Yang ni kafir. Tapi Nabi jaga perjanjian berkenaan mereka, bahkan tak masuk ke Mekah dengan senjata. Takkan kita kata kita nak langgar dengan atas alasan kita muslim, kita lepas je. Tak boleh. Haram.
Mana kita kata penggunaan kekerasan dalam perkara tersebut tak timbul tajuk. Kalau dengan orang kafir pun kena dengan perintah kerajaan Islam. Kenapa pula yang ini kita boleh pula dengan hanya 3-4 orang bercakap, saya dulu atuk saya punya tanah tempat sekian, lepas tu kita bawa senjata pergi serang itu. Tak boleh dalam Islam. Kan? Kalau nak cerita macam tu kan semua orang, yang ni anak sultan sekian punya sepupu, yang ni anak perempuan raja sekian punya anak, karut. So jadi dari konsep tadi, ayat Quran tadi membolehkan benda berkenaan. Bahkan para sahabat zaman dahulu, macam para sahabat dulu, Abu Bakar, perangi golongan apa yang tak bayar zakat. Itu satu bentuk lah. Ataupun bentuk macam lain, macam Ali ketika dia minta orang bagi bai'ah. Ali suruh dia diserang orang. Kumpulan yang tak nak bagi ketaatan lawan. Tapi kita kata benda tadi masing-masing berijtihad. Tapi diorang sekarang ni dalam tajuk ni, ijtihad diorang bukannya bentuk tu masuk, tak ada sebab dia masuk macam tu. Ya, there's no such thing untuk mereka masuk dalam keadaan macam tu. Masuk, kalau dia kata dia nak betul nak diplomasi, datang dengan cara ni, pergi Wisma Putra, datang berbincang dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Bukan datang dengan cara macam tu kan. Kita kata masuk dengan senjata, pencerobohan, actually tak boleh. Macam kita kata kita ni Muslim dan sebagainya kan. Tanah saya. Kalau akak masuk tanah saya, kan saya ada hak untuk halau akak. Tapi kalau akak lawan juga, saya boleh kan, kalau bahkan dalam undangan kan, kalau akak ancam saya tembak akak mati, saya tak salah. Cuma saya dengar kata baru ni ada orang tu salah pasal dia bunuh orang masuk rumah dia. Actually benda tu ada ikut law lah, tengok macam mana. Sebenarnya dari segi asasnya orang tu tak boleh masuk rumah kita. Itu hak kita, sanctuary kita. So bila kita ada pasal dalam kata inna likulli malikin hima, setiap raja ni ada taman larangan dia. Macam tu kerajaan kita ada taman kawasan kita. Dan datang orang tu masuk juga, kenapa tak ada alasan sebenarnya. Alasan terlampau pelik. Cuma banyak orang baca benda ni jauh sikit lah. Ada yang kata benda tu ada kaitan Filipina, ada kata sekian, wallahu alam. Actually benda ni nak campur campur tangan luar ni, actually banyak sangat cara. Ini antara cara dia. Supaya dengan international tentera datang masuk kan. Itu cara dia. Tapi cara terbaik untuk selesai awal, kita sendiri selesaikan. Jangan sampai masuk tentera luar. Kalau kita masuk tentera luar, habis kan. Nanti pekalan Amerika Syarikat pun ada kat Sabah nanti. Kan? Itu cara dia. Oh tak ada. Tempat tadi dia kata doa saja, doa lah di bawah tu tak ada masalah. Macam masuk mak Arab bukan ni, mak Arab bukan semuanya mak pandai semua kan. Nama Arab dia tu semalam saya jumpa seorang kawan saya. Dia kata Melayu kita ni, dia kata kelakar. Kampung dia lah, Padang Senai dekat Kedah. Dia kata ni nak tunjukkan orang daripada Senai ni pergi ke Mekah. Dia balik dari Mekah, dia kata ish dia kata orang-orang Arab alim-alim Melaka, dia kata dia baca Quran semua tempat. Kat tandas pun baca Quran. Bukan tandas, dia baca Quran, dia baca surah Khabar. Orang Melayu kita nampak tulisan Arab ni Quran ni. Tak ada sebab dia tak ni. Dia manusia juga. Kadang-kadang dia orang pun tak tahu. Kadang-kadang kita lagi tahu daripada orang. Adat kadang-kadang tak tahu bangsa apa pun. Bukan adat. Kadang-kadang Syiah dan sebagainya kat situ. Ada gesik ke dada lah, apa perut dah. Kalau ada separuh tu, kalau dia kata kubur-kubur apa wali-wali tu, ada separuh tu gosip perut. Kalau dia mengandung tu gonyong perut dekat situ. Pun ada, tak tahu. Ini semua tak ada diajar dalam Islam. Selak kain tu gonyong kat situ. Gila apa? Kalau nak kurus pun buat itu mati lah. Orang ada gonyong badan kat situ. Tak boleh. Ustaz, yang aura tadi tu Ustaz, kalau benda sekarang di spa kan Ustaz, diorang ada kasih mandi bunga tu. Tak ada niat, bukan nampak tapi untuk kata actually mandi air bunga, air wangi-wangian tak ada masalah. Cuma yang timbul tajuk aura ni sebenarnya bila timbul kalau akak perhatikan balik. Tahun 70-an 80-an tak ada cerita aura ni. Aura ni timbul baru je lagi. Tak ada masalah. Mandi bunga tu bukan aura. Mandi bunga actually mandi wangi-wangian. Mayat begitu mandikan nanti dengan air wangi dan sebagainya, dengan parus kan. Yang ni tak mati lagi kita buat. Tak ada masalah. Benda tu mandi air wangikan badan tak ada masalah. Tak boleh. Pasal kita punya tajuk tadi, pertama Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala bukan dipakai macam mentera. Saya contoh pada akak contoh macam orang gunakan Asmaul Husna ni, bukan cara macam tu. The way of using Asmaul Husna, you have to say the name and ask the doa. Contoh macam Nabi buat tawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala yang baik. Bukan. Macam contoh macam Nabi kata, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Maha Hidup lagi Maha berterusan mentadbir,
bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perelokkanlah urusanku semua sekali. Wala takilni li nafsi tarfata ain, yang kau biarkan aku pada diriku sendiri walau sekelip mata. Ini doa Nabi baca tiap pagi tiap petang. Actually the way of doa is actually Nabi sebut ya hayyu ya qayyum. Macam juga macam contoh macam apa? Doa Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. They say what they want and they say the name. Bukannya they say the name. Pasal logiknya satu benda, nama Allah Ta'ala ni kita pakai untuk seru dia dan minta doa lepas tu. Bukan kita panggil nama dia saja. Pasal dalam bertasbih lain. Dalam bertasbih, Nabi ajar tasbih yang warid. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, tu lafaz yang Nabi ajarkan. Banyak berat di timbangan, ringan di lidah, disukai di sisi Allah Ta'ala. Jadi benda tersebut kita kata Nabi ajarkan lafaz-lafaz khas. Okay, subhanallah bihamdih atau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, yang Nabi lafazkan sebagai ini adalah lafaz-lafaz yang bagus yang diamalkan. Tapi itu panggil tasbih. Okey. Yang bila berkenaan dengan Asmaul Husna ni, actually kita sebut nama, kita minta. Kalau tidak ada jadi macam Ali. Orang tu pandang apa? Ali. Apa kau nak minta lah kan? Jadi masalah tu. Jadi kita kata dalam Islam ni benda tu bukannya mentera. Tapi sedang orang kita macam kita ni nak mudah. Dia tak nak lahirkan rasa. Dia Allah Ta'ala tahu apa dalam diri kita, betul. Tapi Allah Ta'ala suruh lafazkan. Kalau tidak, para anbiya tak adalah lafazkan doa dan sebagainya. Doa para anbiya tadi sebab mereka dituntut untuk melafazkan. Itu tanda kita hamba. Ini kadang-kadang tak lafazkan doa, sebut nama saja. Nak pergi mana? Kan kita kata taksi datang, taksi. Cakap dah nak pergi mana kan? Kita panggil, kita sebut. So macam tu, doa para anbiya, doa Nabi sendiri, semua bentuk dia direct. Contoh macam Nabi ajar doa pada para sahabat ke, macam Aisyah macam doa apa, siapa yang jumpa malam qadar. Kan Nabi kata pada Aisyah supaya kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah kau Maha Pengampun. Nah, itu Asmaul Husna. Tuhibbul afwa, kau suka mengampunkan. Fa'fu anni, ampunkanlah aku. Mana lafaz tu direct. There's no kata tak ada tersorok tersembunyi pada huruf ba ke ta ke, tak ada. Oh. Itu sebab satu. Kedua, dia mempertanggung kepada nama tadi, benda tak ada dalam Islam. Maka kalau benda tu ada, patut ada, kita mengaku, tapi benda tak ada. Selawat sendiri untuk kita. Selawat pada tempatnya lah. Bahkan pada selawat tadi sebenarnya, selawat Nabi ni, asas pertama yang Nabi kata untuk selawat ni adalah satu, syafaat. Kan syafaat. Pasal Nabi kata bangsa selawat kepada, dan bahkan dapat selawat Allah Ta'ala kat atas kita. Nabi kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allah Ta'ala selawat kat atas dia 10. Kalau kita selawat pada Nabi satu, kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala selawat pada kita 10 kali. Kalau kita 10 kali, 100 kali. So, itu fadilat besar utama selawat. Yang lain-lain orang beramal terjadi, dia selawat hujan turun, itu wallahu ta'ala alam, kita kata benda tu Allah Ta'ala berikan, mungkin tengah selawat dia tambah selawat. Pasal para sahabat sendiri minta hujan, ada yang tak pakai selawat pun. Kan? Tak solat pun ada. Doa je direct. Nabi doa atas mimbar tanpa bentuk-bentuk yang lain. So secara asasnya kita ada panduan para sahabat. Kita para sahabat tak amalkan benda berkenaan. Yang reka-reka ni kita kata pengalaman orang tertentu, kita tak boleh jamin. Ada orang mungkin buat jadi kan, buat jadi. Kita tak usah kata buat juga yang lain, tak. Kecuali yang Nabi ajar. Yang Nabi tak ada, yang itu tambahan je. Selawat tu kita kata pada waktu apa saja waktu, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Tak ada sebab itu. Bahkan kita banyakkan selawat untuk jadi syafaat, bukan untuk dapat benda-benda apa, muka cantik ke. Kan? Kenapa muka cantik? Banyak selawat tu cantik tu. Tak ada. There's no such thing. Nabi tak ajar jangan kita bertanggung pada selawat tadi, benda bukan tugas dia. Ni pen untuk menulis. So dia ajar benda ni is a science. Dia ajar benda ni dekat Open University Malaysia. So it's a science lah. So anda tahu lah orang-orang lain tu dapat lain ni is a science. So dia kata dia boleh, friend saya mengira, dia kata dia bagi macam panggil sucrose crystals. So just biji-biji kecil dimakan tu, dia boleh vibrate according to your organ dia. So it's a science lah. So I don't know what. Tapi dia adalah cerita pasal
color tu jugalah. Benda tu actually sekarang ni benda tu Science. I mean, you cannot take it as a scientific knowledge. benda tu macam gelang magnetik. Tak ingat pun gelang magnetik. Apa nama pendant tu sebagainya kan. Nah kan apa yang kan apa volcanic something kan. Benda tu kita jumpa dengan orang. Ada orang tu datang kan jumpa apa. Saya ingat dekat Universiti Petronas tu. Adik ipar saya ada apa combo ada benda tak kita orang pergi. Lepas tu dia budak orang tu buat lah dia kata tengok boleh try bang. Saya kata nak try apa pukul kau ke? Saya pun saya lengan. Pasal dia kata boleh try maksud dia kalau pakai benda tu pukul tak load. Saya nak tengoklah. Kok iya ke? Rupanya bukan. Kalau pakai tu nanti kononnya boleh panjat badan. Saya kata buat apa? The problem is macam itu sekali dekat Causeway yang dekat Kota Damansara. Dia tunjuk benda tu. Dia kata okey letak tangan kat depan. Nanti orang tu tekan lah, tak tangan belakang kan, orang tu tekan, tengok tangan macam ni berapa jauh boleh pusing kan. Lepas pakai jadi kuat. Saya macam ni tau. Saya tak pakai pun dia tak boleh tekan saya. Beri dia tekan tak lepas. Jadi saya kata tak payah pakai pun tak apa. Sebenarnya actually benda tu sebenarnya macam ni, badan kita ada resistance. The first one dia buat, kita jatuh kan. Lepas tu kali kedua dia buat tu kita dah tahu dia akan buat apa. So badan kita resist. Automatically dia ada dalam badan kita. So kita, satu benda. Kedua, kita bukan kerja kita jalan-jalan kat orang. Tekan lah. Kita bukan nak benda tu. Contoh macam tu. Macam gelang magnetik pun macam tu juga. Semua orang apa kata ada research. But when you ask which research, where is it dan sebagainya, semua bohong. Tak ada benda pun. Tapi lain ni dia ada macam international. I know. Yang tu pun sama. Yang gelang magnetik pun ada juga dia sebut. Ya, homeopathy sains. Tapi kita kata yang ini itu benda tu chemical juga. Walaupun bukan chemical lah. Dia natural chemical. Natural chemical. On the same line lah. My ada neighbor I lah, dia pergi satu tempat ni. Dia panggil bioresonance. Something terapi bioresonance tu lah. So dia bagging and then that alat keluarkan a certain wave and then that wave is supposed to menggegarkan ini organ. I ingatkan activity punya principle macam tu. The problem is actually macam tahu. Kalau yang paling tu microwave je. Microwave actually dia akan getar semua sekali sampai you masak. I know. Tapi kita macam ni lah masa manusia ni ada orang dia boleh diubat dengan terkantuk kepala. Dia terkantuk kepala tu ubat. Ada orang dia ubat dengan dia jatuh bangun. Shock kan. Something like that. Not really. Yang friend I yang tu dia pergi dia ada rahim dia kata lepas tu itu baik. Macam ni jugalah. Macam itu kan ada yang kita ada kerusi elektrik yang kat sini kan. Itu pun ada orang suka pakai. Tapi ada orang pakai okey. Ada pakai tak okey. Itu more for blood flow Ustaz. Sama je macam yang ceregam dan sebagainya, sama je. Mana secara tak langsung benda tu tadi kita kata tidak, dia bukanlah benda tu mesti jadi. Kadang-kadang ada orang rasi, dia pakai terus jadi. Memang tak boleh jadikan asbab dia elektrik. Ada orang asbab dia air yang untuk dia sihat, itu je. Nothing about kena ikut cara dia. Faham tak? Dia actually tu sebab kenapa benda ni tadi uncertified. Mana tidak disahkan oleh perubatan international. Tapi disebut somebody make research and happen like that. Dia kata yang tu. Bukannya terbukti. Baik gelang magnetik, baik scan, baik termasuk yang aura ni. Sama je. Cerita. The story is there. Tapi Ada profesor memang, tapi macam tadilah, macam kita kata macam pergi kes yang saya cerita berkenaan dengan apa? UiTM tu. Profesor lah tu. Yang mengajar tu. Ni, jari tangan ni. Dia buat sini kan. Kalau jari akak ni, panjang daripada ni, maka tak layak untuk jadi pensyarah. tak scientific. Itu problem dia. Actually dia dengan dudukan macam doktor sekalipun still tak boleh pakai. Bagi saya macam itulah macam orang tu. Macam saya tengok sini lah. Macam bila guru saya dekat Yaman kan. Dia pernah berdialog dengan non-Muslim yang profesor kan. Pakar berkenaan dengan perubatan dan sebagainya. Even actually salah seorang doktor yang jumpa tu kan. Christopher Balis. Dia salah seorang doktor ahli dia kan dia ada society kan. Royal Society of Doctor dekat UK kan. Jadi dia ni doktor dekat UK kalau nak lulus kena pakai lintas dia. This guy Syekh saya gunakan hujah untuk katakan Allah Ta'ala itu kita ni jadi ada matlamat. Dia tak nak setuju. Dia pakai dia kata tak ada. Kalau sebut ada matlamat, ini tak kita yang cari Tuhan. So orang tak nak percaya Tuhan tu dia kata tak ada. So jadi Syekh saya kan debat dengan dia, sebut kata badan kita ni, dia kata sebenarnya badan kita ni. Dia kata badan kita ni. Dia kata kita ni ada sistem penghadaman, sistem penglihatan, pendengaran, kan sistem saraf,
sistem tulang, sistem otot dan sebagainya kan, pencernaan, perpeluhan, kan banyak sistem in our body. Tapi dia kata, dia tanya soalan pada profesor tu, semua benda yang datang tadi untuk diri dia atau untuk keseluruhan? Dia kata mestilah untuk ada matlamat, tangan ada guna, ni ada guna kan. Dia kata mesti ada guna. Ada kenapa sebab dijadikan. Tapi dia kata, jadi Syekh tu kata, yang ada guna tadi tu, dia kata, jadi profesor tu marah, kau tanya ni ilmu fisiologi. Kan fisiologi of human body kan. This for what. Semua ada, ini satu ilmu. Doktor tak jadi doktor kalau tak ada ilmu ni. Jadi Syekh tu kata, terima kasih jawab soalan aku. Sekarang aku tanya kau. Dia kata, yang ada ni, sistem otot, saraf, tulang, sistem peredaran darah, sistem perkumuhan ni datang untuk keseluruhan badan atau untuk dia je? Dia kata mana boleh, mestilah untuk kesemua. Pasal kau datangkan rangka saja, apa guna? Mata saja duduk atas meja, apa guna? Dia mesti bersama dengan badan. Dia kata, terima kasih. Profesor tu macam dia grumpy sikit lah, marah dapat soalan tu macam soalan bodoh kan. Tapi dia kata macam tu, kalau macam tu nak tanya soalan, kalau dah ini ada guna, the whole body ni apa guna? Pasal nak tanyakan kita kat mana, maksud dia pasal profesor tadi tak ada matlamat. There's no objective of your existence in this world. Pasal kalau dia kata dia ada existence, dia kena cari Tuhan. Dia tak bukan Islam, dia Kristian. Ataupun atheist lah, normally atheist. So dia tak nak tu, akak bayangkan. Ni profesor, dia lari tau. Dia lari. Bila Syekh tu cerita macam ni, dia lari ke sini. Dia lari ke sini. So dah sekarang Syekh tu kata macam ni. Dia kata ni. Semua ni apa guna? Dia terdiam. Dia kata ajaib. Syekh kata ajaib. Aku pelik dengan tamadun korang ni, yang mengajar pada anak-anak korang bahawa dia bila Syekh tu kata itu, dia kata falsafah. Ini filosofi. Bukan betul pun salah. Okey, dia pun bawa lagi. Syekh ni tak puas hati, Syekh bawa lagi. Dia ambil kasut. Syekh, dia kata doktor, profesor, minta maaf tanya, kasut kau pakai tu ada guna tak? Dia kata betul, ada guna. Ada guna. Apa guna dia? Sebut. Kan dia, walaupun kita kata ada sol, ada kan, ada tapak, ada ni, ada sekian, ada tali. Kalau kita gabungkan semua sekali, kasut as a whole ada guna tak? Dia kata ada. Okey, kira. Dia kira untuk melanggarkan daripada benda tajam, mengelakkan daripada apa cacing, mengelakkan daripada menyakiti kaki dan sebagainya. Kasut ada guna? Betul dia kata, tuan kasut apa guna? Tuan kasut, yang pakai kasut tu, apa guna dia? Dia diam lagi. Tu Syekh tu kata, aku rasa takjub dengan tamadun korang yang mengajar kepada anak-anak korang, kasut yang dipakai itu ada guna. Tuan pakai kasut tak ada guna. Tak ada matlamat kenapa datang ke dunia. Profesor tu diam. Mana bagi saya macam bila dalam perbuatan ni kan, orang tu pakai profesor emeritus apa sekalipun kan, bagi saya belum tentu lagi. Pasal masalah kadang-kadang kedegilan tu dia ada, ini masih lagi manusia. Kalau ustaz pun boleh kelentong, ini kan pula profesor lagilah kan. Jadi secara asasnya tak ni. Dan contoh sekali tu yang ada seorang lagi profesor tu, dia ni dialog dengan profesor tu kan. Dia cerita dengan profesor tu. Dia kata ni datang, dia kata contoh ni, dia kata kan jarak bumi dengan matahari menunjukkan, dia nak kata Tuhan yang mencipta alam ni mengetahui ke tidak. Dia kata tak ada, ni accident, mana lah accident happen, ni tunjuk ni tak boleh, tunjuklah suhu badan, semua dia tak terima. So last sekali Syekh ni bengang Syekh ni kata apa, gini dia kata berlaku. Mula dia kata yang buat baju bangsawan tu dibuat dengan ilmu ke tidak? Kan dia buat dengan ilmu. Pembuat dia mana boleh kita terima tuan kasut dekat, dia tak terima juga. Dia tetap kata alam ni dibuat tanpa sebarang ilmu. Maka datang macam tu saja. Okey. So jadi Syekh ni nak mainkan diri dia. Hari berikut kebetulan waktu tahun 82 86 berlaku gempa bumi kat Yaman. Gempa bumi berlaku. Lepas tu banyaklah rumah roboh dan sebagainya. So jadi Syekh ni bila besok datang jumpa profesor tu kata, oh sorry I heard about what happened in Yemen dan sebagainya, gempa bumi. Lepas tu Syekh tengah gunakan benda ni. Dia kata apa? Prof, dia kata, sebenarnya apa berlaku tu ialah kita sedih, tapi ada benda pelik berlaku. Dia kata apa? Dia kata bila gempa bumi tu berlaku, terbang sebatang besi naik ke atas, terbang sebatang besi dengan sebab gempa bumi tadi, dan besi tu jatuh betul-betul atas batang paku. Lepas tu profesor tu macam tapi tak pelik lagi, benda tu terbang, dia jatuh tengah-tengah, kemudian ada dua piring jatuh sekali, sini satu jatuh, sini jatuh satu. Tu profesor tu dah macam, dan tak pelik lagi. Dia kata, guru saya kata tak ada, dia nak mainkan profesor tu kata itu. Lepas tu jatuh itu. Lepas tu kemudian peliknya dia jadi satu dacing timbangan. Dan dia peliknya bila letak sini sekilo, letak sini 2 kilo, dia buang lebih. Dia buang tinggalkan sekilo. Kalau kita letak sekilo saja sebelah, dia akan cari sekilo lagi tambah. Automatik.
Lepas tu profesor dia gelak. Dia gelak. Dia gelak sebab apa? Sebab dia tahu dah apa nak pergi mana. Pasal benda tadi kan suhu badan kita, panas sejuk automatik ni, takkanlah membuat kita tak tahu. Dia tahu apa yang patut kan. So jadi kata kalau macam tu, gempa bumi ni actually satu natural disaster ataupun satu peraturan alam. Bila benda tu berlaku sebab graviti dan sebagainya, tapi tanpa ilmu takkan jadi. Mana mustahil akan jadi satu gacing hanya dengan sebab gempa bumi. Atau contoh macam Harun Yahya dia sebut, dia kata letupkan satu kilang aluminium jadi kapal terbang. Turkish tu. Dia bagi contoh ni tu lah. Letupkan satu ni kan, satu kilang pakai letupan, jadikan letupan tadi membentuk kapal terbang. Mana boleh kan? So actually benda mustahil. So itu sebab kenapa maksud dia yang menjadikan kita ni, dia letakkan kita punya hidung kat sini, mata kat sini, telinga kat sini, kadar ini, semua betul, benda tu betul tepat dengan ilmu, bukan dengan apa? Dengan tak sengaja. Itu tajuk dia. Tak betul. Dalam tu saya baca dalam internet yang distance tu ada ratio dia 1.18 lah. 1.18 tu. Mana yang tu? Dia cerita yang kita everything is that ratio. Oh, ratio yang tu, ratio yang apa dia 1.18 tu ada dia orang kata ni apa dia golden apa ni nisbah golden ni saya tahu, tapi tak pasti. Benda tu ada orang kira lah. from the center, from Mekah is from the center of the earth To to all. Yang tu ya. Yang tu ya. Yang tu ya. So, kita punya ni pun that distance. Hmm. Lah, that coordinate. Dia buat ni lah. Dia kata the golden something apa tah. The golden apa lah, dia ada ni ratio tadi. Golden ratio tu. Keajaiban lah. Ha. Macam ni lah, macam ni lah. Dia punya ni pun. Dia tu. Memang maksud tu lah kata wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semua benda kami jadikan dengan apa? Kadar. Tu tak jadi, maksud dia bukannya benda tu accident. Accident memang Mathematically dia calculated, Allah Ta'ala aturkan tepat. Bukan maksud kita tahu Allah Ta'ala ni apa, ahli matematik. Dia maksud dia benda dijadikan tadi bukan random. Not random. So di itu kita kata contoh macam inilah yang berlaku tadi pada profesor tadi 2 orang atau 3 orang lagi dia sembangkan. Actually benda tadi kan kalau dia fikir balik dia boleh dapat jawapan. Tapi dia still degil. So macam tu kan masalah bila akak kata berkenaan dengan profesor-profesor Malaysia ke atau emeritus ke, datangkan dengan ilmu-ilmu pelik-pelik tadi. Saya tak pelik. Sebab apa? Sebab yang sesat pun ada. Kan dengan cara yang tadi. Pasal kita tak perlukan pada Tapi dia ajar kat Open University. tahu. Pasal Open University. Bila I check internet, sebab kawan anak saya tu claim dia baik. Ah. Tak gendong. Ni yang thyroid dengan yang ni bleeding tu. Hmm. Jadi saya check internet. Kat sekolah dia kata husband dia belajar benda tu $200. Dia check belajar macam ada nombor-nombor. Dah saya tak faham dah dia punya. Tak ni. Nombor. Tak boleh. Benda tadi kita kata angka-angka ni bukan jadi aturan Tak kita. tahulah kena dengan orang tu tak tahu lah. Saya tak faham. Ya. Saya tengok. Numbers actually masalah juga pasal orang Jew suka main numbers ni. Jew suka main numbers. India pun ada, Jew pun ada. Jew dia actually macam bila dengar alif lam mim dulu macam apa Huyai bin Akhtab dia dengar tu, dia kata alif sekian, lam sekian, mim sekian. Dia kata umum Muhammad tu, dia main kira-kira macam tu. Actually dia like to calculate. Kita kata Nak cari satu reasoning lah. benda tadi dalam Islam kita Allah Ta'ala letak, kita letak. Reason kan. Tak penting benda tu. Bahaya kat situ, kena jaga sikit lah. Pasal benda macam ni kita kata dia baru tersebar kan. Orang kita pun dengar saja research US semua macam oh you ko. Kan benda tak ada pun. Cerita baru yang orang ni, bila saya tanya klinik tu dah more than 15 years lah. Yelah dia baru. Dia baru. Kawan saya Tapi kita kata 15 years tadi dia balik pada lepas tahun 2000 kat macam lah tahun 90 akhir 90-an. Kalau balik pada awal 80-an tak pernah dengar pun. Kami dulu budak-budak tahu cerita aura ni, cerita apa komik-komik apa gaduh-gaduh. Ada aura biru nila lah, aura orang yang saya baca tu yang Melayu tak jual apa, tak aura-aura tu je lah. inilah Ni apa live wish mandi garam semua dia. orang mandi garam tu. Itu ada saya juga tu. Doktor apa dah nama dia? Apa ni? Semua yang pakai doktor-doktor. Semua pakai doktor-doktor ngarut je. Dia pasal dia nak kepercayaan orang ramai tu je. Tak tahu. Tapi dia pakai benda macam tu. Kononnya kalau kita ni bocor duit dan sebagainya, mandi air garam. Garam tu ada ganti aura kita. Ngarut je. Duit, hilang duit. Hilang duit macam ni. Macam ni ada orang saya kenal. Bazir. Tak, ada orang saya kenal. Dia tiap bulan agak tahu, dia ada 6,000 kat tangan dia. Sepatutnya. Tapi bila hujung bulan kan, tak ada pun pergi mana-mana. Macam mana duit tak tahu.
Itu cerita dia masalah sekarang ni. Tapi bagi orang yang belajar ilmu pelik-pelik ni, dia kata maksud dia orang tu bocor. Ada kebocoran. Di mana bocor dia tak tahu kat mana. Jadi benda macam ni kita kata salah. Ha? Yelah. Buruk dan sebagainya lah. Benda tu actually accounted lah. Benda tu kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang bukan kita kawal. Anak kita nak sakit, kita kawal ke? Tak kan? Kita dah simpan duit, kemudian anak kita sakit. Ataupun kita simpan duit, motor kita rosak. Kan? Actually benda tu bukan kita kawal. Nak berlaku supaya tak jadi simpanan, ataupun Allah Ta'ala biarkan bulan tu simpanan berlebihan. Ada orang kita ada duit je, kemudian adik-adik kita ada masalah. So kita start from there, kita keluar duit, tak ada masalah. Benda tak ada Islam, tak ada timbul tajuk. Bukan bocor. Bahkan bila kita infak macam tu, jadi pahala dia akhirat. Lagi untung sebenarnya. Surah Al-Baqarah 283 84 yang dia kata Allah tahu apa hati dalam hati kita. Tapi dan I don't know that ayat means yang kalau dalam hati niat baik, niat jahat pun macam Allah dah kira lah. Tu yang ayat second last tu. Tapi kan Allah Ta'ala batalkan hukum dia dengan Tapi dalam ni dia cakap tak batal kan? dah batal lepas tu. Kan akan baca habis. Baca Allah Ta'ala kata lillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah Ta'ala apa di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu, autofu atau kamu sembunyikan, yuhasibkum billah. Allah Ta'ala akan hisap dia atas benda kamu ni dalam hati kamu tadi. Fa yaghfiru liman yasha', Allah ampun siapa dia nak. Wa yu'adzib man yasha', Allah azab siapa dia nak. Wallahu a'lam kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala sesuatu maha berkuasa. Pasal dia tak kena soal apa hal dia nak hukum, terpulang pada dia. Bila turun ayat ni, para sahabat jumpa Nabi dan diorang kata, ya Rasulullah, kami disuruh untuk jihad, kami mampu, solat kami mampu, tapi bila Allah Ta'ala nak kira apa dalam hati kami, lintasan hati bukan kerja kita. Kadang-kadang tunggu tak bagi, tunggu dulu. Okay. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak mampu. Nabi kata, jangan cakap macam ni. Nabi kata, patutnya kamu kata qulu sami'na wa ata'na. Katakanlah, Allah Ta'ala, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Keampunan engkau kami minta, ya Allah, kepada engkau kami tempat kami kembali. Allah Ta'ala batalkan hukum ni pada ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala selang satu ayat. Last ayat last sekali 286 lah. Ya, nah ayat terus Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pertanggungkan sesuatu nyawa melainkan apa dia mampu. Ini bukan kemampuan dia. Laha kasabat untuk dia apa yang dikerjakan, wa alaiha makasabat, dan kena ke atas dia apa dikerjakan. Ada ustaz ada cakap macam ni, tapi bila saya baca tu saya fikir Baca depan sikit. Dia baca depan sikit. Dia tak connect yang tu dengan dia kena connectkan. Dia connect yang 284 dengan 286, dan you understand. Pasal dia kisah dia tu memang para sahabat datang, kalau akak dengar macam tu, para sahabat dengar apa, para sahabat tak apa rasa lemah untuk beramal dengan ayat tadi. So last sekali dia jumpa Nabi, dan Nabi kata taat saja. Tapi lepas tu Allah pun berikanlah. Lepas mereka kata kami dengar, kami taat, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kau cakap apa, kami dengar, kami taat je, ya Allah. Lepas tu Allah berikan apa untuk mereka ni kebaikan tadi, itu benda tu tak dikira. Faham? Bukan Yasin yang zikir harian tu, dia cakap kalau solat tahajud baca yang 4, 5, 6 tu dengan Ali Imran 200. Itu kira compulsory kan, tadi boleh baca yang lain? Banyak bukan compulsory. Dalam solat malam tak ada bacaan yang compulsory. Tak ada. Kata itu Nabi sunnah Nabi bukan? Dia macam istiadah lah. Pagi-pagi Jumaat nak baca tak baca terpulang. Dia tak menjadi bukan fix, no, not fix. Tentang bacaan Al-Quran, dalam Al-Quran bacaan Al-Quran dalam solat malam, ayat Al-Quran ataupun sabda Nabi, contoh ayat Al-Quran dah. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah daripadanya. Meaning that anything yang mudah untuk akak dalam contoh surah Al-Muzammil kan? Kan baca dalam solat, baca lepas solat kan kita nak baca kan? Baca Baca Quran. Doa lah. Tak, itu zikir harian kot. Zikir harian lain. Tak. Yang saya faham bukan baca dalam solat. Aha. Baca lepas solat kan saya selalu kalau saya baca, saya tak baca dalam solat. Saya tak tahu baca panjang-panjang. Saya baca lepas solat sunat tu lah. Itu zikir harian lah tu. Zikir harian lah. Itu maksud zikir harian. Itu Zikir harian. Iya ke? Oh, tak semesti buat masa malam. Tak. Oh, bila-bila. Ni masa boleh kita sambil memahami ayat berkenaan. Dan Maksud tu ayat tu doa. Ayat tu adalah doa. Doa minta supaya jangan Allah Ta'ala ambil salah hukum ke atas kita, benda yang salah atau silap. Rabbana tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau ambil kesalahan pada kami, kira kesalahan pada kami jika kami lupa atau kami tersalah.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah kau tanggung ke atas kami bebanan semana kau tanggung ke atas orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah kau tanggung ke atas kami benda tak ada kemampuan untuk kami menanggungnya. Wa'fu anna, ampunkanlah kami. Waghfir lana, maafkanlah kami. Surah tu ayat sambungan ayat tadi 286 tu. Ujung dia tu. Mana itu awal dia, ujung dia tu. Lepas Allah Taala kata, Allah Taala tak apa, la makasabat wa anha makasabat alaiha makasabat wa anha makasabat. Lepas untuk nyawa tu apa yang dikerjakan, kena ke atas dia apa dikerjakan, bukan hanya niat kerja. Lagi satu, buku hari alias kat benda yang tu solat sunat tu, dia cakap okey sunat, dia bagi taubat lah. Lepas tu baca ini, sunat tahajud baca ini. Boleh. Tak fix Tak ada, tak fix. Bahkan surat taubat pun salah juga. Benda tu bukan nama dia. You fix that itu biasalah kat Malaysia. Benda tu buku tu bersepah kat Malaysia ni, bukan sebab buku tu bukunya macam. Doa tu bukan, tak tahu dari hadis ke dia tak ada, bawah tu tak ada footnote yang dari apa-apa. Mana? Yang buku tu lah. Itu biasalah macam dia macam tu, buku tu mudah. Dia malas saya panggil. Kita tak ada obligated untuk ikut macam tu. Bahkan pasal dalam tajuk tu cerita kita katalah dalam hadis Nabi kata, atau akhir ayat surah Muzammil yang perintah suruh solat malam ni, ayat surah Muzammil. Dalam surah Muzammil Allah kata faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah daripadanya. So dalam solat lah. Luar solat lagi tak ada benda kaitan, kita nak baca surah apa, bacalah. Kan? Lebih baik kalau hafalan kita ulang. Lebih baik, better daripada kita duduk baca benda tak tahu. Kan? Better baca macam tu. Yes. Ya. Solat istikharah tu doa itu. Solat itu tidak ada. Pasal Nabi tak ajar solat dia bunyi macam mana. Oh, maknanya lepas kita solat apa-apa. Ya. Pasal Nabi kata bila runsing seorang kamu dan satu pilihan dan sebagainya, maka Nabi kata farka rakaatain min ghairil faridah. Solatlah 2 rakaat selain fardu. Selain fardu. So anything ada fardu dan boleh lah. Lepas tu kita solat tu lepas kita dah ada pilihan ke sebelum kita tak ada pilihan ke? Tak, anyway ada pilihan tak ada pilihan pun boleh buat. Tak ada masalah. Memang tak tahu. Kalau ada pilihan pun kita tak tahu. Kalau tak ada, kita macam nak buat satu benda kan. Nak buat atau tidak lah. Dia actually nak buat atau tidak dulu. Tak, kalau Mula-mula kita buat macam pasal para sahabat, dia buat pilihan ni bukan setakat benda besar-besar. Tali kasut dia putus pun nak beli ke tidak, nak beli kedai mana pun dia buat solat dulu. dia tiap-tiap kali lepas doa kita doa. Dia doa je lah. Ya. Doa je lah apa yang baik. Ya, betul. Banyak tiap tiap kali doa. Ya. Doa dia fix Ustaz. Doa tu Nabi ajar. Nabi ajar doa tu. Nabi kata Allah apa? Tak tahu dah sorry. Tak, dia ada Sudah hari ke bukan? Dia kata doa tu mesti dalam part of the solat. Siapa kata? Dah hadis Nabi. Lepas doa. Lepas tu ada doa dia. Lepas solat tak ada, lepas solat apa-apa ada doa dia. Ya Allah juga. Ya, tahu tak bukan. Kalau dia kata ada orang kata dalam solat masalah. Pasal bukan masalah dia ada orang cakap. Dia Baca saya ada terbaca. ya, biasa dengar. Akak dengar sini kak. Dengar sini. Dalam tajuk ustaz ni bersepah yang buat fatwa ke bukan. Percayalah cakap saya. Jadi tajuk ni sekarang ni kalau ada orang kata dalam solat saya tak pelik. Memang ada orang ingat benda tu dalam solat. Tapi sebenarnya Nabi ajar lepas solat. Sini lafaz hadis kan pun tak ada juga. Tak pernah diajarkan macam tu. Nabi tak pernah ajar. Bahkan hadis Nabi yang kata berkenaan dengan apa banyakkan berdoa, Nabi tak kata dalam sujud awal atau akhir. Nabi kata hampir seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud banyakkan berdoa. Dan Nabi banyak doa apa? Allahumma fili, ikutlah Nabi. Kan kalau dia kata time yang lain, minta lah benda lain. Time luar semayang tu minta macam-macam kita nak. Ataupun lepas tahiyat kan. Sujud kita doa juga lah maknanya. Doa. Banyakkan berdoa. Tapi kalau anda kata ikutkan sebenar, pilihlah doa yang terbaik. Itu Nabi ajar. Kalau dia kata kalau kita nak doa apa benda pun, ada separuh para ulama kata boleh. Tapi kita bimbang, kita runsing dengan benda tu, lupa Allah Ta'ala. Lu sibuk dengan hajat kita, supaya anak kita lupa periksa, ya Allah, aku lupa periksa. Lupa tentang ingat Allah Ta'ala. Sibuk tentang runsing anak kita. Masalah lah. Kita patutnya solat itu lillah. Lepas solat tu minta apa kita nak, tak ada masalah. Lepas solat tadi. Itu kenapa dalam doa sembahyang hajat ke ataupun istikharah, dua-dua datang lepas solat, bukan dalam solat. Jadi macam kita solat Sebab benda berkenaan. Tu masalah. Tapi banyak orang tak faham dia ni. Jadi konsep ni menyebabkan orang ingatkan apa dalam solat tadi. Solat kerana benda tak apa. Sedangkan benda tu bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dia solat tu dia ingat benda apa. Tak apa, nanti kemudian jumpa.
Dia benda salat tak boleh. Benda tu tak boleh dalam salat. Okey, wallahu alam.